Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, kita dah ada 5 orang, jadi kita proceed je. Okey, malam ni idea dia adalah untuk kita uh, mendapatkan journal untuk tujuan untuk kita submit. Jadi sangat penting dalam perkongsian saya tip and tricks ada saya jelaskan bahawa sangat penting untuk kita kena dapatkan jurnal terlebih dahulu sebelum kita menyediakan full text. Okey. Tetapi sebelum kita nak dapat menulis full text, maklumat asas kena ada, iaitu tajuk, abstract dan keywords. Jadi ini yang front door lah, yang depan-depan ni. Tajuk, abstract dan keyword. Okey, walaupun belum final lagi title abstract ni, kita kena adakan juga kerana dengan menggunakan beberapa platform. So kita akan gunakan platform untuk mendapatkan jurnal yang bersesuaian dengan menggunakan Elsevier Journal Finder. Kita ada Wiley Journal Finder, kemudian kita ada Springer Suggested Journal, kemudian yang terbaru baru lagi iaitu Taylor and Francis Suggested Journal dan juga Manuscript Nature daripada Web of Science. Okey. Sebelum saya mula, ada beberapa mungkin persoalan akan tanya. Kenapa ada 5 ini saja? Mana lain? Contoh publisher-publisher lain yang tak ada kat sini kan? Contoh yang tak ada kat sini adalah Emerald. Mana Emerald punya finder ataupun suggester? Mana Sage punya finder atau suggester? Emerald, mana Emerald punya finder suggester? Mana InDesign punya finder and suggester? Okey. Buat masa sekarang belum ada. Diorang belum ada lagi, diorang tak buat. Yang ada sekarang Elsevier, okey, Wiley, Springer, Taylor and Francis dan juga Web of Science. Jangan tanya Scopus. Scopus pun tak buat finder dengan Nature. Jadi Web of Science ada. Web of Science ada come out dengan nama dia Nature. Scopus tak ada. Taylor and Francis ada. Springer ada. Okey, Wiley ada, Elsevier ada. Yang lain-lain belum ada. Jadi saya dah kongsikan, malam ni kita akan kongsikan 5 yang ada bagi kita membolehkan dan mengetahui apakah jurnal yang paling match dengan kita punya tajuk, abstract dan keyword untuk kita memilih jurnal tu untuk proses untuk menyediakan full text, okey, dan seterusnya untuk proses submission. Jadi sebab tu malam ni perkongsian ni adalah berkaitan dengan journal finder, suggester and matcher. Okey. Alright. Sebentar ada yang baru nak join. Okey. Okey, kita mulakan dulu. Sebelum kita mulakan lah, kita sedikit intro. Kita dah ada beberapa perkongsian sebelum. Yang pertama adalah tip and trick. Kita ada dalam 150 tip and tricks dalam menerbitkan artikel jurnal berindeks Web of Science dan Scopus. Di situ memang ada tips saya nyatakan bahawa pentingnya kita kena dapatkan jurnal terlebih dahulu sebelum kita menyediakan full text. Okey, kemudian semalam hari pertama hari Jumaat kita dah cover dah database utama daripada Web of Science, Scopus, ERA dan juga MySite. Kemudian semalam kita dah cover 7 top publisher iaitu Science Direct, kemudian Emerald, Springer, Taylor and Francis, InDesign, Sage dan Wiley. So ada 7 top publisher. So hari ni dia punya kumpulan yang terakhir adalah kita dengan menggunakan platform Journal Finder, Suggester dan Matcher. Saya harap mana yang sambil-sambil ni, lepas ni kita boleh terus buat atau nak buat malam ni pun boleh dengan memasukkan kita punya title, abstract dan keywords. Okay. Alright. Okay, kita teruskan yang pertama daripada Elsevier. Okay. Okey, kita mulakan dengan Science Direct. Okey, kalau sebut Elsevier ni Science Direct lah kan. Jadi macam semalam saya ada bagi intro sikit. Science Direct ni, Elsevier ni dia memiliki Scopus, dia memiliki Mendeley, dia juga memiliki Simago dan juga kalau publisher dia adalah Science Direct.
Okay, Elsevier ataupun journal finder kan, Elsevier tu ada R, so maksudnya dah registered lah kan. Help you find that journal that could be best suit for publishing your scientific articles. Powered by the Elsevier fingerprint engine, Elsevier journal finder use smart search. So nama kat sini, nama ni kita akan guna smart search technology and field of research specific vocabulary to match your article. So nak specific vocabulary tu kita akan gunakan kita punya simply insert your titles, abstract and appropriate field of research plus keywords. Dan satu lagi adalah keyword. So kita akan masukkan kita punya simple insert your titles, abstract, keyword dan appropriate field of research for the best result. Itu je, mudah macam tu je. Okay. Sebab tu dia gunakan perkataan simply insert. Okay, ini dia punya link website journal finder dia, http journalfinder.elsevier.com. Okay, slide saya dah bagi so kalau kata you all nak cari nanti boleh guna. Just in case kita tahu benda ni berkaitan dengan pembangunan website, kadang-kadang dia tukar, dia update dia punya link. Okay, tetapi tak ada masalah. Kita dah tahu dah guna journal finder, type je journal finder Elsevier. Okay, kita akan dapat link yang baru. Just in case lah kan, buat masa ni okay, dia punya link okay. Takut ke depan nanti, takut ada masalah dengan link, you type je journal finder daripada Elsevier. Okey, ini dia punya link dia. Kalau tengok kat atas tu journalfinderelsevier.com. Okey, yang ni pun kadang-kadang berubah kan. Kadang-kadang dia nak tukar color, corporate color dan sebagainya. Kadang-kadang kita pergi journalfinder.elsevier.com ni kadang-kadang berbeza sikit. Kokot kali lepas ni logo Journal Finder tu duduk kat kanan, Find Journal duduk kat kiri tu tak ada masalah. Yang paling penting kita tahu tentang konten yang ada dalam website ni. Sebelum kita klik Find Journal, ada 3 perkara kat situ. Kita ada Find Journal, kita ada About dan kita ada FAQ. So kita boleh explore lah. Sebelum tu ada sikit maklumat lah. So kat sini sama macam ni, saya highlight balik. Kita just enter title, abstract your paper to easily find journal that could be best suit for publishing. Journal Finder use smart search technology and field of search specific vocabulary to match your paper to scientific journal. So kita tengok dulu apa yang ada dalam FAQ, kita boleh baca lah kan, nak dapat extra info, apa itu Finder Journal, how does Elsevier Journal Finder work, I have just enter an abstract. Okay, ini contohlah yang benda-benda case yang biasa berlaku ataupun kelaziman. Okay, I just enter an abstract for article which were published in Elsevier Journal, but the journal does not show up the mesh in a journal finder. Why is that? So kadang-kadang ini adalah komputer, dia bukan intelijen, bukan manusia. So kadang-kadang dengan kita menggunakan title itu dan abstract itu dan keywords itu, kadang-kadang menemukan journal yang mungkin you letak sesuatu yang mungkin terlalu spesifik, menyebabkan kadang-kadang kita tak match dengan apa yang kita buat. So sangat penting kan, dalam tip and trick saya jelaskan, kalau nak tulis tajuk, make sure tajuk yang banyak dicari. Tajuk yang kita panggil apa? Tajuk yang memang senang match. Jadi maksud dia, janganlah gunakan perkataan-perkataan atau terminologi atau self terminologi yang baru. Jargon-jargon yang baru, orang tak search perkataan itu. Okay, dalam penulisan abstract, make sure you kena ada ada basic sikit lah macam mana nak tulis dekat abstract kan. So kalau kita buat abstract tu terlalu technical, mungkin akan susah nak jumpakan match dengan jurnal yang sesuai. Okay, tapi tak apa, kita kena usaha dulu, kita kena buat. Lepas kita buat baru kita tahu dia punya kesan dia. Okay, alright. Kat sini dia punya paparan muka depan dia. So sekarang kita nak explore yang pertama dah Find Journal lah. Dekat mana? Dekat Journal Finder ni. Okay, so kita klik Find Journals. Okay, Find Journal ada paparan macam ni. Ini just in case, katalah tiba-tiba you buka malam ni kan, pagi tadi dia upgrade. Jadi kalau ada berubah sikit, mungkin dia ubah sikit-sikit lah. Tapi last saya check, memang ada ni je lah. Ada paper titles, ada paper abstract, ada keywords, ada field of research, refine your search. Okay, ada ni lah. Jadi kita boleh masukkan maklumat-maklumat ni, kita boleh masukkan kita punya title. Okay, title tajuk lah, kita masukkan tajuk. Kemudian kita masukkan abstract. Katalah kita tak ready lagi abstract. Apa-apa saja yang boleh represent description mana-mana yang boleh represent on your title, boleh represent on your content, you punya artikel, so boleh masukkan lah. Okay, kemudian masukkan keyword. So keyword tak ada limit, you boleh masukkan banyak keywords. Okay, kemudian kita field of research, memudahkan kita boleh pilih. So kat sini ada gambar V kat sini, boleh tick kat situ, scroll down, so ada banyak-banyak field, kita pilihlah field yang bersesuaian. Okay, saya nak bagi tunjuk satu example. Okay, saya masukkan kat sini.
ni just in case bukan in case pula. Example yang saya punya. Jadi you all masuklah yang bidang masing-masing kan. Yang tu saya kata mana yang ada malam ni, siapa yang ada title, abstract dan keyword boleh buat sama-sama. Okay. So kita copy and paste. Dia boleh copy and paste. Kalau kita copy kat Microsoft Word, paste kat sinilah. Lean Healthcare Performance Tool for Malaysia Healthcare Industry. Ini tajuk saya. You all letaklah tajuk masing-masing. Okay. Kemudian saya copy paste abstract saya. Okay. Kemudian saya masuk berapa keyword? Saya masuk 4 keyword kat sinilah. Lean Practice, Performance Improvement, Healthcare Improvement, Peninsula Malaysia. So kalau saya nak tambah lagi keyword pun boleh. Tak ada masalah. Dia bukan 4 je. Boleh lebih daripada 4. So field of research. Ini pun sama. Biasa field of research biasanya orang letak 1. Tapi tak semestinya. So kalau kata you punya topik tu ada multidisiplin. So kita boleh letak lebih daripada 1 field of research. Macam case saya ni, saya masuk Business Management and Accounting, Engineering dengan Health Professions. Okay, saya ulangkan balik. So kita ada 4 maklumat kena masuk paper title. So paper title yang pertama, masuklah kita punya tajuk. Maklumat yang kedua adalah abstract. Kita masuklah ada abstract ataupun description. Maklumat yang ketiga adalah keyword. Boleh masukkan keyword. Boleh masuk lebih daripada 1. Macam saya masuk 4. Nak masuk 5, 6 pun boleh. Masukkan field of research. Okay, kalau boleh lebih daripada 1. Lagi-lagi kalau research kita melibatkan multiple disiplin. Okay, so dah cukup maklumat ni. So kita find journal ataupun refine your research. Okay, alright. So dapatlah temukan berdasarkan maklumat tadi, kita punya paper title, kita punya paper abstract, kita punya keyword, kita punya field of research, menemukan 50 journal matching. Okay, dah terlepaskan 50 journal matching your paper. So bila kita dapat 50 ni, kita ada keluarlah 50 tu. Tapi saya tak adalah tunjuk dalam slide ni 50 journal tu saya tunjukkan random. So kalau you buat nanti akan dapatlah, mungkin dapat kurang 50, mungkin dapat 50, mungkin dapat lebih daripada 50. So part ni yang kita nak screening. Screening ni yang saya nak tunjuk. Okeylah kita tunjuk next slide. So next slide ni, daripada 50 ni saya tunjukkan berapa je? 1, 2, 3, 4. Saya tunjukkan 4. Okey, daripada 50 ni, saya tak adalah tunjuk 50 journal Kita nak tunjukkan macam mana nak baca maklumat dia. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, dia dah susun by sort lah, by relevance. Okey, bila kat sini kita tengok dia cadangkan saya hantar dekat Journal Health Policy and Technology. Saya ulang sikit. Lepas kita klik masukkan 4 maklumat ni, klik find journal, so dia cadangkan 50 journal. Saya pergilah yang nombor 1, dia cadangkan Health Policy and Technology. Okey, kita nak baca dia punya maklumat. So dia bagi maklumat yang pertama adalah Tax Max Score. Dekat sini ditunjukkan ada berapa bar kat situ, ada 5 bar. Okey, alright. Ada 5 bar ni, ada 5 bar ni, so menunjukkan macam mana. Okey, ada yang kata macam 3 bar tak strong. Okey, saya nak explain. Untuk menggunakan Elsevier Journal Finder ni, 3 bar ni dah excellent dah. Bukan senang nak dapat mesh yang 3 bar Kalau 5 bar tu macam dahsyat sangat lah. So kalau dapat 1 bar pun dah okey dah sebenarnya. Okey. Jadi dia dekat sini dia dah 50 tu sebenarnya dia dah susun dah. Dia susun biasanya akan susun ikut turutan by max score lah. So max score yang paling tinggi akan duduk dekat atas. Kalau yang paling tak kena duduk ranking sampai 50 tadilah. Okey. Alright, jadi kita tahu Journal Health Policy and Technology ni sesuai kita nak hantar. Kenapa boleh temukan Journal Health Policy and Technology? Berdasarkan tajuk, abstract dengan keyword tadi, dengan field of research tadi, matching lah dengan dia. Okay. Alright, ada berapa maklumat kat sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 especially. Okay, kita nak baca beberapa maklumat. Kalau bagi 8 ni saya explain dulu lah. Tapi ada beberapa bahagian yang penting kita nak tengok. Okay, nombor 1, site score. Yang nombor 2, impact factor. Ada 2 ni. Macam mana nak faham apa itu site score, apa itu impact factor? Okey, senang je. Kalau kita nak tahu, bila kita nak hantar artikel jurnal, kita kena tahu bahawa jurnal ni ada indeks tak? Okey, kalau site score itu merujuk Scopus. Kalau site score dia merujuk Scopus, kalau impact factor merujuk Web of Science. Saya ulang balik, kalau site score dia merujuk kepada Scopus, impact factor merujuk kepada Web of Science. Okey. Jadi kalau tengok numbers 1.34 dekat site score, 1.225 impact factors. Okey, begini.
semakin besar nilai dia, macam ni 1.2 kan, lagi nilai dia besar lagi 2.2, 3.2 tu, semakin tinggi nilai value tu, numbers tu menunjukkan lebih baik. Contohnya dalam jurnal ni kita kata impact factor akan sinonim ataupun akan dilihat juga dari konteks Q. Kan? Q1, Q2, Q3, Q4. Okey, macam mana nak baca? Katakan lagi tinggi, dia akan Q1. Okey, semakin kecil, paling kecil dia ada Q4 lah. So semakin tinggi impact factor memungkinkan dia dapat Q2 dan Q1. Sama juga dengan size score. So size score untuk Scopus, impact factor untuk Web of Science. Formula berbeza. Kalau orang tanya, okey, berapa apa ni nilai score atau factors untuk jurnal ni? So dia kena jelas lah, kena cakap lah nak beritahu Scopus ke untuk Web of Science. Kalau Web of Science kita panggil impact factor, kalau Scopus kita panggil size score lah. Jadi kadang-kadang kita kata, oh jurnal ni Q1. Kena tanya juga. Yang bertanya pun kena tanya dengan jelas-jelas. Okey, boleh tak tahu berapa Q jurnal ni? Q Scopus ke Q Web of Science? Okey, kalau kita boleh kata dia Q1. Mungkin Q1 dekat Scopus. Tetapi Q2 dekat Web of Science. Sebab formula dia berbeza-beza. Kebanyakan universiti kadang-kadang ni nak dapatkan Q yang cantik, semua report kat Q Scopus lah. Biasanya Q dekat Web of Science lagi nilai dia lebih tinggi. Maksudnya kebiasaan macam inilah. Kalau kita kata Scopus dia Q2, silap jurnal ni adalah berindeks Web of Science kalau Scopus Q1, dia kat Web of Science dia mungkin Q2. Dia macam itulah. Kalau dia Web of Science beritahu dia Q1, Scopus memang Q1 lah. Biasanya macam tu. Okay. Jadi jurnal ni, sebuah jurnal tu boleh jadi dia cuma ada indeks Web of Science je. Dia boleh jadi ada indeks Scopus je. Tapi contoh yang ni, Hub Policy and Technology, dia ada dua-dua. Indeks Scopus pun ya, dengan nilai size score 1.34. Indeks Web of Science pun ya, dengan impact factor 1.225. Okay, alright. Point yang ketiga, accepted rate. Accepted rate ni membawa maksud bahawa kalau 100 orang hantar, 100 orang yang submit dekat artikel dekat Journal Hub Policy and Technology ni, 29 orang je lepas. Maksudnya accepted lah, diterima. Okay. Oh, sikitnya. Okay. Berapa nilai numbers persen untuk sebuah jurnal? Untuk sebuah jurnal di top publisher ni berapa persen sebenarnya? Dia sebenarnya 3 dan 4%. Okay. So kalau kita jumpa jurnal yang Q1 ni ataupun yang jurnal yang dah quite long established, basically accepted rate dia 3%. Ataupun kita boleh kata bawah 5%. Okay, kalau 29% tu besar. Jadi kalau nak hantar dekat Hub Policy and Technology ni best. Kenapa saya best? Sebab accepted dia tinggi, lebih besar daripada 5%. Macam nilai signifikan pula kan. So kalau kata bawah dari 5% tu bukan tak boleh nak hantar, maksudnya boleh juga. Tapi kalau lebih daripada 5%, lebih mudah untuk kita dapat accepted. Saya boleh kata mudah lah dekat sini dari segi positif dia. Okay, time first decision. Apa maksud time first decision? Masuk dekat sini, kalau kita submit hari ni, kena tunggu 13 minggu baru dapat first respond. First decision lah. Jadi first decision ni boleh jadi macam-macam. Mungkin boleh dapat result. Biasanya dalam konsep jurnal ni, so dalam masa 13 minggu ni, 13 minggu berapa lama ni? Kalau 1 bulan ada 4 minggu, 4 kali 3, lebih kurang 3 bulan lebih sikit, 3 bulan setengah. Jadi 3 bulan setengah baru dapat respon. Okay, kadang-kadang janganlah marah. Memang dia dah beritahu dah, time to the first decision. Baru dia beritahu bahawa artikel kita masuk dekat review ataupun under review. Keputusan masuk ke under review mengambil masa selama 3 bulan setengah. Okey, ada juga kadang-kadang tak layak. Artikel jurnal kita tak layak untuk di-review. Jadi dia akan maklumlah bahawa artikel kita ni kurang sesuai dekat jurnal tu, dia cadangkan hantar kat tempat lain. Bila dapat result? 3 bulan lebih. So kalau kita tahu nak hantar jurnal dekat Hub Policy and Technology ni, kita kena tunggu dalam 3 bulan setengah. Tak payahlah baru hantar hari ni sebulan dah tanya. Bila dapat keputusan? Bila dapat keputusan? Dalam jurnal ni maklumat dia dah jelas. Dia dah bagi tahu first decision kena tunggu 3 bulan setengah. Jadi jangan tanya apa-apa dekat jurnal ni selepas 3 bulan setengah. Paling selamat tanya 4 bulan. Okey, kalau 4 bulan senyap je, okey, kita boleh email kat chief editor, kita tanya apa cerita kan. Tanyalah, jawab ayat elok-elok, ayat yang humble. Tanyalah apa status kita punya jurnal. Okey. Time to publication 8 minggu.
8 minggu bermaksud dalam lebih kurang 2 bulan lah. So kalau artikel kita dah dapat accepted, dah buat pemotolan apa semua, last kita hantar pemotolan tu, email pun dapat, dia kata okey, dia tengok okey dah semua, pemotolan dah diterima. Okey, dah clear lah kan, dah dapat surat accepted. So nak tunggu terbit je, nak tunggu terbit daripada jelas, daripada menerima kita punya pemotolan itu sehingga diterima, dari tarikh itu mengambil masa selama 2 bulan untuk terbit. Okey, alright. Kita tengok maklumat dekat bawah. Apa maksud dekat OA tu? Okey, journal ni adalah option dia, ada 2 option. Tengok atas tu kan, dekat atas sebelah SSN tu ada 2 option. Open access dan juga subscribe. So journal ni nak bayar boleh. Kalau nak bayar open access. Kalau tak nak bayar subscribe. Kalau saya pilih subscribe lah. Maksud subscribe apa? Kalau kita hantar kat journal ni tak bayar 1 sen pun. Tetapi kalau orang nak download artikel ni, dia kena bayar. Sebab ataupun dia kena langgan. Contohnya menggunakan username dan password daripada universiti. Contoh pelajar mendapat akses daripada library untuk dapatkan full text. Okey. Tapi kalau orang luar yang tak gunakan library access, dia tak boleh dapat full text. Kalau dia nak dapat full text, dia kena bayar. Okey. Kalau pilih OA, apa beza OA? OA ni kalau kita bayar, OA ni kita kena bayar lah. Nak terbit artikel ni kita kena bayar. Okey, berapa banyak kena bayar? Tu, 3,000 USD. Kalilah dengan 4.7 sekarang ni. Okey, 3,000 USD kali dengan 4.7. Okey, kalau nak bayar. Tapi apa kelebihan nak bayar? Kelebihan nak bayar nanti kalau artikel dia dapat terbit, siapa-siapa ada wifi internet dah boleh download. Tak perlu masuk username dan password. Tu kelebihan OA. Tetapi yang teruknya kita kena bayar. Gila berapa ribu ni? Kalau lebih kurang dalam berapa? Lebih kurang dalam 14,000 nak kena bayar. Untuk satu artikel jurnal kita nak kena bayar 14,000. Tak payahlah bayar. Kalau isu pasal duit, hantar jurnal ni yang free je. Jurnal ni memang free. Kalau nak bayar itu OA. Kalau nak free itu subscribe. Jadi kita pilihlah subscribe. Okay. Embargo period, senang cerita lah. Kalau saya sebenarnya nak baca jurnal ni berapa lama. Orang tanya berapa lama jurnal ni nak terbit. Saya baca yang bawah tu je. Embargo period mengambil masa selama 12 bulan. Senang je. Jurnal ni mengambil masa setahun untuk terbit. Okay, basically dia letak tarikh maksimum setahun. Kadang-kadang kita dapat terbit 10 bulan, kadang 8 bulan, 7 bulan. Kadang-kadang ada satu jurnal tu beritahu saya 24 bulan untuk terbit. Saya hantar 3 bulan je terbit. Kadang-kadang benda tu bergantung kepada berapa banyak queue dia. Kadang-kadang kita rasa cepat. Rupanya kita queue nombor kita 40. Kena sabarlah, satu isu mungkin terbit 12 artikel je. Kita nombor 40, kenalah queue. Okey, isu ni tak ada. Isu satu lagi pun tak lepas. Isu satu lagi tak lepas. Itu yang tulis tahun ni, tahun depan baru terbit. Okey. Kemudian iaitu maklumat bawah tu lah, to readership and country. So kita nak baca yang 2 bawah tu yang penting. Okey. Itu pilihan yang pertama. Kita tengok pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ni text match dia 1 je. Jangan pula bila text match score dia 1 tak nak hantar kat sini. Janji dia ada bar cukup dah. So bila ada bar tu maksudnya ada kaitan kita punya title abstract dengan keyword tadi dengan jurnal yang kedua iaitu Journal of Information Security and Application. So kita tengok maklumat ni. Atas sekali OA dan S. Kita tahu jurnal ni bagi pilihan. Nak bayar pun boleh, tak nak bayar pun tak apa. Okey, kemudian site score dan impact factor. Jadi kita jelas dua-dua ni berindeks Scopus pun ya, indeks Web of Science pun ya. Acceptance rate, saya cakap tadi kan 80%, okey lah. Biasanya nilai yang kita rasa yang standard adalah bawah 5%. So, tetapi ini 18%. So 18% tinggi. Okey. First decision 8 minggu. Maksudnya kita hantar ini kena tunggu 2 bulan. Barulah dapat keputusan sama ada dia reject atau masukkan under review. Okey, time to publication cepat ni. Tapi kadang-kadang saya tak boleh pegang sangat 2 minggu ni kadang-kadang. Dia je letak 2 minggu, kadang-kadang lebih. 2 minggu ni maksudnya lepas kita dah dapat pemotolan, kita pun dah hantar. So dia dah boleh terima pemotolan kita, lepas tu dia dah email kat kita. Dari tarikh email tu mengambil masa selama 2 minggu untuk terbit. Okey, alright. Jadi saya kadang-kadang tak adalah nak ikut sangat yang atas tu time to first edition okey, tapi time to publication kadang-kadang dia lari-lari juga. Okey. Jadi jurnal ni kalau nak bayar, siapa nak bayar untuk di open access kan, harga dia 2,400 USD. Okey, jurnal ni 2 tahun. Senang je. Kalau saya 2 tahun senang je. Kalau saya hantar tahun ni, saya silap bukan 2023, 2024 baru terbit.
Jadi kalau kata you nak berancang, katalah setahun nak tulis 2 artikel jurnal kan. Tahun ni rajin sikit. So kita buatlah 4 paper. Okey, kita buat 2 paper ni akan terbit 2023, 2 paper ni akan terbit pada 2024. Jadi kalau tanya saya, kita je rasa lama je. Tapi ramai kawan-kawan kita juga dia kata baguslah lama supaya kita boleh plan. Kalau 36 bulan pun tak apa. So dia dah plan. So ni artikel terbit 2023, ni artikel terbit 2024, ni artikel terbit 2025. Kita je rasa macam lama tapi ramai orang kat luar sana happy sebenarnya. Oh, lagi lama lagi baguslah supaya kita boleh plan jurnal ni terbit bila dan sebagainya. So dia boleh plan masa depan dia. Macam investment lah kan. So berapa untung tahun ni, berapa untung tahun depan, berapa untung tahun satu lagi. Kan? Okay, ada pertanyaan dekat bahagian chat, saya cuba respon. Apa beza time to publication dengan embargo period? Okay, time to first publication yang saya maksudkan tadi, okay, kalau kita dapat pembetulan, kita pun dah buat pembetulan, lepas tu kita submit balik kepada publisher dan juga kepada editor. Okay, kemudian editor terima sebab kadang-kadang bila kita hantar pembetulan, dia patah balik lagi sebab ada lagi pembetulan lain. So kita tengok, okay, dia dah terima semua pembetulan kita, lepas tu di email kita kata, okay, dia dah terima pembetulan kita, so sekarang status ni akan menunggu proses untuk terbit. Okay, daripada ayat email tu mengambil masa selama 2 minggu. Tetapi saya nak highlight kadang-kadang kita tunggu 2 minggu tak terbit. Itu yang pengalaman saya. Kadang-kadang dia cakap je 2 minggu, kadang-kadang lama nak tunggu. So dekat embargo period tu senang je. Nak beritahu secara umumnya, secara generalnya, jurnal ini mengambil masa selama 24 bulan iaitu 2 tahun. Okay, alright. Alright. Okay, ada yang tanya tentang top readership country. Inilah negara short form ni. CN China, negara China. So US is US, IN, saya tak sure IN merujuk kepada apa, Indonesia. Okey, ini nak menunjukkan negara-negara yang banyak membaca. Kat sini readership kan, yang itu negara lah. Itu tak ada apa, itu sekadar nak tunjukkan data. So untuk jurnal ni top readership country siapa. So jurnal ni lah paling banyak dan sebagainya. So makluman ni kurang signifikan lah untuk kita. Okey. Okay, alright So kalau kita tengok, kita compare dengan yang pertama tadi, okay, tax mat dia lagi rendah lah. Accepted rate 18. Tapi yang pertama tadi accepted rate dia berapa? 29. So terpulanglah kalau ada 2 pilihan ni, mana nak hantar health policy teknologi ke. Kalau tengok kat sini di 12 bulan dia lagi cepat. Kalau tanya saya, antara 2 ni, saya mungkin memilih health policy and teknologi lah. Saya mungkin lebih tengok pada accepted rate. Saya lebih pada accepted rate kan. Dan juga kalau tengok embargo period dia setahun. So jurnal ni setahun. So jurnal ni 2 tahun. Accepted rate lebih rendah. Compare tadi adalah 29, ni 18. Okey, kita tengok yang ketiga. Pilihan yang ketiga, dia mencadangkan untuk hantar dekat Journal of Operation Management. Okey, ini kalau tengok nilai dia, tax mat dia skor 2 lah. Tapi kalau tengok nilai dia, betul-betul ni, tadi 2, yang ni 1. Tapi yang ni side score dia 9.87. Memang betul pun, Journal of Operation Management memang ranking lah. So ni memang Journal Q1. Maksudnya, basically Q1 memang nilai dia besar lah. Macam tadi lah, pakai 1 point, 2 point. Yang ni 9. So impact factor dia pun 7 point something. Okay, nampak accepted rate dia 4%. Jangan jadi takut pula kan. Jangan. Memang kalau Journal Q1, memang ini standard dia. Sebab reputation dia. Kalau jurnal yang Q1 ni basically dia bawah 5% accepted rate. Okay. Macam jurnal tadi 18, yang ni 29. Yang ni 4%. Jangan takut pula dengan 4% tak jadi nak hantar. Okay. Time to first decision, kena tunggu 4 bulan lah. So hantar hari ni, diam je. 4 bulan baru dia reply. Dia kata, okay, artikel kita masuk dekat under review. Okay, time publication tak berani nak janji. Ini bagus. Biasanya jurnal yang ni yang susah time to publication ni. Lepas dapat accepted rate, kita tak tahu situation. So queue berapa panjang kita pun tak sure. Jadi sebab tu kita, tadi saya cakap 2 minggu tadi tu pun susah nak pegang. Sebab sangat susah bagi sebuah publisher dan chief editor untuk decide lepas accepted berapa lama untuk terbit. Sebab dia bergantung pada condition berapa panjang queue tu. Kan? Alright. Jadi jurnal ni kalau nak bayar 2,000. Okey, kalau tanya saya tak payah bayar lah. Kita hantar je subscribe. So jurnal ni mengambil masa selama 24 bulan. Iaitu bermaksud 2 tahun. So kalau tanya saya lah, kalau saya nak Q1, saya hantar jurnal ni lah. Jangan takut pula accepted 4%. Bukanlah 4% tu sikit sangat yang dapat, betul lah. Daripada 100 cuma 4 je yang lepas. Tapi kita jangan baca yang tu. Jangan takut yang tu. Sebab kita tahu, ni jurnal Q1. Memang jurnal Q1 memang accepted rate dia bawah 5%. Itu normal.
Kalau tanya saya memang itulah. Memang itulah sebuah jurnal top publisher memang bawah 5% pun. Tetapi bila kita jumpa tadi yang bawah ada jumpa 18, 29, itu saya kata tu satu kelebihan. Bila you kata mudah, so saya kata health policy and technology dan juga information security agak sedikit mudah kerana dia punya accepted rate dia melebihi daripada 5%. Okay, kita tengok yang keempat. Dia mencadangkan research in social and administrative pharmacies. Okey, dua-dua ada, side score ada, maksudnya Scopus, jurnal ni Scopus, impact factor pun ada, maksud jurnal ni adalah Web of Science. Accepted rate dia 36. Paling tinggi ni. Ni 36, tadi 4, tadi 8 dah. 29, 18, 4, 36. Ni paling tinggi. So ramai antara kita lah, kadang-kadang saya juga memilih untuk 4 ni, mana saya nak pilih, saya akan pilih jurnal ni. Sebab accepted dia paling tinggi dengan yang lain. Okey, pun tak lama, hantar hari ni sebulan dapat dah berita masuk ke under review ke kena reject. Okay. Kemudian time to publication nampak tu. Sebab mungkin ramai yang hantar dekat jurnal ni, queue panjang 43 minggu. Tapi kita tahu kat sini dalam kata dia cuba untuk memastikan artikel kita dalam setahun, iaitu 12 bulan artikel kita akan terbit. So kalau kat sini, kalau tanya saya lah, kita nak bandingkan 4 ni, mungkin ramai yang akan memilih hantar dekat research in social admin. So mengambil masa setahun, accepted rate 36%, side score pun okey lah 2 point something, impact factor pun ada, so index Scopus pun ya, index Web of Science pun ya. So saya takkan bayar lah, mahal sangat $2,700 ni kan, saya akan pilih subscribe lah. So bila subscribe, kita ambil masa dalam lebih kurang 12 bulan. Okay. Q1 Journal hantar hari ni, esok terus di reject, kecewa. Dia maksudnya memang Hidayah mendapat pengalaman yang betul-betul kena reject lah. Saya rasa macam betul-betul chief editor lah. Ingat journal bila submit dia, chief editor boleh buat keputusan sama ada nak reject atau tidak. Basically kalau kena reject tu sebenarnya ada banyak perkara yang kita tak fulfill spec dia. Kita tak buat artikel, siap-siap artikel terus submit. Tu basically. Basicnya nak lepas jurnal Q1, cari jurnal dulu baru tulis artikel. Ikut macam mana tajuk dia, ikut macam mana buat abstract dia, ikut jurnal tu. Macam mana buat pengenalan, kalau pengenalan dia 2 perenggan, kita pun 2 perenggan. Kalau dalam 1 perenggan 2 ayat, kita pun 2 ayat. Jadi consider kita kena ikut spek standard jurnal itu. Itu basically lah, hantar jurnal Q1 memang ikut spek. Kadang-kadang kita rasa kita dah betul dah, cuma laras English kita. Kadang-kadang ayat laras orang Malaysia ni suka informatif. According to Ahmad, according to Siti. Tetapi cara penulisan orang international ni adalah bentuk synthesis. Ada critics, yang conclusion. So kita punya ayat bukan dalam bentuk discussion, tapi kita dalam bentuk kita panggil information, hanya melaporkan. Jadi semua teknik tu kena tahu, and quality citation, siapa kita cite. So basically Q1 sangat prihatin dengan siapa yang kita cite. Adakah recently quality citation kita tu, kita punya quality citation siapa-siapa, and tengok jurnalnya jurnal apa ni, scholar siapa ni, every single thing memang dia akan semak lah. Sebab tu penting kalau kita menulis artikel jurnal adalah paling, kalau tanya saya, kalau sebelum hantar proofread lagi adalah kualiti artikel kita, siapa prominent authors yang kita cite. Tahun, bukan tengok tahun saja, siapa. Kemudian nak tengok dia hantar jurnal kat mana. Setiap reference kita kat belakang tu akan dinilai kualiti dia. Ini jurnal mana, tak dikenal pun dipangkah. So dia dapat, so pengalaman saya hantar kat Sign Direct dan juga Springer contohnya, memang dibetulkan saya punya citation dengan reference saja. Okey, kalau nak hantar proofread, yang kat luar tu banyak proofread lah. Nak recommend pun macam tak best, sana kawan kita, yang dia pun kawan kita kan. Tapi kalau you nak hantar proofread, kita boleh hantar juga dekat Elsevier. Not bad. Hantar dekat proofread, dekat Elsevier, okey. Kalau lebih kurang dalam 5,000 patah perkataan, dalam 1,000 lebih kurang. Lebih kurang macam itulah. Proofread kat Elsevier, itu yang okey. Itu yang best sikit lah. Yang kalau individu dekat luar tu bolehlah explore, tanyalah kawan-kawan. Sebab bagi saya susah nak sebut kat sini sebab semua kawan-kawan. Alright, kita pergi yang seterusnya. Katakanlah antara 4 ni tadi, antara Health Policy and Technology, Journal Information Security Application, Journal of Operation Management dengan Research Social Administrative Pharmacy, katakanlah saya pilih yang ni. Katalah saya pilih yang keempat ni sebab tengok accepted rate tinggi kan. So saya klik dekat jurnal website dia.
Klik dekat journal website tu, so dia pergilah dekat website tu. Okay, kemudian kita pun nak submit your paper, pun klik lah submit your paper. Tapi sebelum nak submit your paper tu boleh bacalah macam mana yang saya cover dalam tip and tricks. Okay, bacalah author guideline. Okay, tengoklah artikel yang most download, tengoklah artikel yang most cite. Okay, kena tengok artikel ni, kita tengok. Oh, macam ni spec yang banyak dapat download. Ini spec yang banyak most citation. Dalam bahasa pasar, publisher nak, kalau boleh ikutlah style cara menulis, topik dan sebagainya, merujuk kepada artikel yang top download dengan top most cite ataupun most cite. Itu dia kan. Kadang-kadang kita tengok kasih, kadang-kadang saya lah, kadang-kadang saya dapat reject kan, barulah saya download yang most download dengan most citation. Saya download lah yang tinggi tu. Kat situ saya sedar diri lah, patutlah artikel saya dia kena reject. Cara penulisan saya pun tak betul kan. Cara penuh, tengok dengan artikel dia penuh dengan visual, ada infografik, ada table kan, tengok penulisan conclusion panjang, kita tulis conclusion pendek. Ni biasanya farmasi sangat farmasi pula, chief editor sangat kecewa dengan kita adalah dekat bahagian conclusion. Sebab kita buat conclusion pendek. Jadi kalau sebenarnya conclusion tu kena bagi cadangan yang banyak. Tapi kita buat cadangan pendek. Kalau bagi cadangan pun sekadar melepaskan batuk di tangga. Jadi kita kadang-kadang tak terfikir pun nak tulis cadangan yang banyak dan yang baik. Kita dah sampai ke conclusion, buat sikit-sikit, buat simple je. Kadang-kadang memang publisher, kalau saya jadi chief editor dan saya juga editor, saya akan tengok dekat bahagian cadangan. Memang saya akui memang ada artikel yang kita reject disebabkan cadangan. Dan especially dekat conclusion lah. Sebab kita tahu dengan penulisan conclusion dengan cadangan yang baik akan meningkatkan banyak citation, sebab student postgrad akan baca dekat bahagian conclusion. So dia nak tengok apa cadangan kita untuk kajian akan datang. So dia akan masukkan cadangan itu dalam problem segmen dia ataupun dalam research background dia. Jadi kalau kita tak tulis banyak cadangan yang baik, bagaimana kita nak dapatkan citation? Jadi memang kita tahu kat mana sebenarnya kualiti artikel tu, kita tengok je. Kalau tengok you hantar je artikel, kita dah tahu dah mana kualiti artikel. Tengok reference dah out, tolak lah. Tengok pula artikel tak ada visual, plain saja kan, tolak lah. Tengok pula artikel, tengok bahagian cadangan, tak ada something yang boleh contribute dapat banyak citation, kita pun tolak. Walhal kita dah spend banyak dah buat proofread dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak sedar ada perkara yang lebih penting dalam sebuah artikel. Okay. Jadi perkara tu kita dah bincang satu hari, iaitu kita buat 150 tip and tricks. Jadi saya tak adalah detail sangat dengan tu. Jadi saya dah decide hantar jurnal ni, saya klik submit your paper. Okay, kemudian of course lah kena register. Okay, jurnal kalau first time nak hantar kena register dululah. So kita klik register. Okay, masukkan kita punya email dan password. Kemudian kita akan sign in lah. Okay, bila dah settle semua, dah sign in semua, okay, kita klik start new submission. Okay, klik start new submission. Okay, kita pun penting bila nak hantar artikel ni penting jugalah. Katalah kita nak hantar artikel minggu depan. So hari ni apa kata buka dekat website dia, sebab kita dah tahu dah jurnal mana nak hantar kan. Register dulu, lepas tu tengok-tengoklah cara-cara nak hantar, nampak ni. Nak hantar kat jurnal ni kena hantar manuskrip, kena buat manuskrip information, kena upload file, kena provide additional information, kena review submit. So tahulah step dia supaya kita nanti sampai waktu kita nak submit, kita tahu apa kita nak buat nanti. Okay, pertama kena masukkan article type. Kat sinilah ada research paper, review artikel. Biasanya dua ni lah kan. Research paper menunjukkan ada finding, menggunakan data yang kita kumpul dalam sebuah penyelidikan, kemudian kita analisis dan dapat finding. Itu research type. Okay, kalau review artikel, konsep dia macam buat SLR, okay, buat general review, buat paper konsep, itu adalah paper review. Okay, masuk kat situ. Kemudian masukkan full title, masukkan abstract. Okay, so dia bagi maklumat kat situ, kita kena ikut lah kan. Okay, kemudian dah masukkan full type, abstract semua, bawah tu ada keywords. Okay, kemudian kita pergi lagi. Nampak? So bila you tak lengkap dekat maklumat dekat first page ni, so you tak boleh pergi next page. Jadi saya tak adalah tunjuk next page, next page tu. Sebab saya nak tunjukkan first page dia. Kalau kita tak masuk lah kan, tak siapkan first page, kita tak boleh pergi next lah, next page. Okay. Tu yang keluar error ni. Okay, sebelum tu tak tunjuk lah kan tadi kan, kalau boleh baca lah author guideline. Sebelum kita nak submit jurnal ni, tengoklah author guideline dia kan. Ada macam-macam maklumat ada dalam ni kan. Kita punya dari segi ethics, dari segi submission checklist, maklumat-maklumat lain dari segi article structure. Jadi apa macam mana kita nak masukkan part-part lain, dari segi font, dari segi table, figure, formatting ni macam mana. Tengoklah dekat author guideline.
Okey, ini contohlah outer guideline untuk research in social and environmental pharmacy. Okey, kita nak bagi yang kedua pula. Yang pertama dah selesai dengan menggunakan Elsevier Finder. Kita nak bagi yang kedua adalah untuk Wiley pula. Ataupun sebut Wiley kan. So Wiley atau Wiley ni masih lagi menggunakan Wiley Journal Finder. Okey, ada soalan dekat chat. Okey. Kalau ada kategori special issue pula macam mana? Okey, sama juga. Biasanya dia ada kategori. Dia ada kategori kat situ, yang itu kategori artikel lah. Nanti ada maklumat dia. Biasanya jurnal ni ada kolom dia. So ada kolom nanti kita akan pilih special issue. Jangan risaulah. Kalau dalam jurnal, kalau ada special issue memang ada kolom khas yang kita akan pilih. Yang ini adalah general issue ataupun dekat normal issue. Sorry, special issue ataupun normal issue. Ataupun general issue. Jadi memang ada kolom dia. Okey. Kadang-kadang setiap publisher maklumat tu berbeza. Yang tadi tu jenis artikel. Tapi kat bawah tu nanti akan ada maklumat kalau ada special issue dan sebagainya. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, Wiley Journal Finder. Jadi dah faham apa gunanya Finder ni? Masukkan title, abstract dan keyword. So dia akan computerize, akan suggest apa jurnal yang patut kita hantar. Okey, kita try yang dua, Wiley pula. So ni dia punya link, journalfinder.wiley.com. Okey, kita nak buat find matching journal. Okey, kat sini ada dua je, bezalah. Publisher pun berbeza kan. Jadilah mestilah dia punya platform pun sedikit berbeza. So dia suruh masukkan manuscript title dan juga abstract. Kita boleh masukkan title dan abstract. Mana keyword? Jadi saya kata setiap publisher style dia berbeza-beza. Okey, ni contoh. Saya dah masukkan manuscript title saya. Okey, saya dah masukkan manuscript abstract saya. Nampak dia buat matching strength strong. Okey lah. Maksud dia kata okey lah. You punya abstract ni okey. Okey, jadi klik find. So macam tadi kalau Elsevier ada 4 maklumat kan. Ada title, abstract, keyword dengan field research. Tapi untuk Wiley ni 2 je. Dia nak title dan abstract cukup dah. Okey, klik find. So bila klik find dia dapat detect 74. Macam Elsevier tadi berapa dapat detect? 50 kan. So yang untuk Wiley dapat detect 74. Okey, berdasarkan tajuk dan abstract saya dapat menemukan 74. Maksudnya bidang saya ni sangat sesuai antara kat Wiley ni. So ada 74 cadangan jurnal dia. Okey. Jadi kita sedikit buat analisis. Tak adalah buat 74 tu kita ambil sikit-sikit je. Okey, kita ambil tunjuk kat sini ada 3. Kalau kat sini ada 3 lah cadangan dia kepada 3 jurnal ni. Okey. Jurnal yang pertama cadangan dia adalah untuk saya hantar dekat Business Strategy and the Environment. Business Strategy Environment. Lain pula maklumat dia. Lain lah, publisher lain kan. So kalau tengok belah kanan, relevant 3 bar. Elsevier tadi pakai 5 bar. Yang kat Wiley ni pakai 3 bar. Kan dia kata gaya dia berbeza-beza tapi fungsi dia sama. Jadi ini sangat-sangat relevan lah. Paling match tadi dekat nombor 1 ni lah. Business Strategy Environment. So bagi dengan dia punya editor, Prof Richard ni. Okay, daripada Universiti Teknologi dekat Sydney. Okay, impact factor dia 5.355. Tu impact factor dah 5.355. So dekat sini kita tengok dia ranking. Untuk jurnal ni ranking dalam kategori management nombor 42 daripada 194. Kalau dalam business nombor 34, dalam environment nombor 16. So open access optional. Maksudnya nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Berapa RM? Tak ada maklumat kat sini. Kan? Jadi ni je maklumat dia bagi. So kat sini kita tengok, kalau tengok dekat business strategy and environment ni, impact factor tinggi, ranking pun tinggi. Okey. Pilihan yang kedua boleh hantar dekat public admin review. Okey, dekat sini kita tengok, kalau public admin review, kalau kita ni bidang public admin ni, impact factor 4.5, ranking nombor 2 tu. Jadi memang kalau siapa dalam bidang public admin, ni memang top jurnal dalam bidang ni lah. Public admin review, ranking nombor 2. So jurnal ni pun ada option, nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Okey, yang pilihan yang ketiga dia cadangkan hantar kepada Journal of Supply Chain Management. Okey, dia ada impact factor 6.105, ranking nombor 9 dalam kategori management. Okey, kalau optional, jurnal ni adalah option. Nak bayar boleh, tak bayar pun tak apa. Kalau kita tengok dekat Journal of Supply Chain Management dengan Management Business Strategy and Environment, so kedua ni ada kolom yang sama, iaitu management. Cuma supply chain ni dalam bidang management ranking nombor 9. Tetapi untuk business strategy ranking nombor 42. Jadi saya ambil keputusan, contohlah antara tiga-tiga ni rasanya saya ambil keputusan untuk menghantar jurnal dekat Journal of Supply Chain Management. Pertama, impact factor dia tinggi. Impact factor menunjukkan Web of Science.
Maksud jurnal ni Web of Science. Okey, ranking nombor 9. Okey, option saya pilih subscribe lah, saya tak nak bayar. Okey, so kalau nak hantar dekat jurnal ni, inilah maklumat-maklumat dia. So kita klik lah. Nampak kat kanan tu ada submit to this journal, submit to this journal, submit to this journal. Jadi kita boleh submit lah jurnal ni. Okey, alright. Kemudian, inilah kalau kata nak hantar dekat Journal of Business Strategy and Environment tadi, inilah dia punya website dia. So klik dekat submit an article, kan. Kalau you nak hantar yang kedua tadi, untuk jurnal yang kedua tadi, untuk public admin review, kita bolehlah klik dekat submit article ni. Kalau nak hantar tadi dekat Journal of Supply Chain tadi, International Journal of Supply Chain Management, klik dekat submit an article ni, kan. Alright. Ada soalan dekat bahagian chat. Baru buka Wiley keluar paparan unavailable untuk matching yang boleh access by title. Mungkin nanti boleh access code. Saja try. Okey, nanti Afzan sangat penting lah Afzan. Afzan kadang-kadang kena try and error juga kadang-kadang kan. So kita kena tengok. Kalau kata nak hantar kat Wiley, so kena tengok jugalah artikel-artikel yang terbit kat situ. So macam mana dia buat abstract dia. Mungkin cara kita buat abstract dengan cara yang dia buat abstract tu berbeza kan. Jadi kita boleh tambah baik. Okey. Afzan juga kena tengok jugalah bagaimana nak menulis tajuk dan sebagainya. Jadi kena keluar unavailable untuk matching, mungkin tak kena kan. Jadi kena try tajuk dan juga kalau boleh kena ada dua-dua lah. Kena ada tajuk, kena ada abstract. Dummy dulu pun tak apa. Ambil abstract kita yang lama-lama sebelum ni pun tak apa. Kan? Satu lagi, jangan buat hantar bahasa Melayu. Kena buat English lah. Zan, sebab semua jurnal ni adalah bahasa Inggeris. Kalau kita hantar bahasa Melayu, saya rasa susah nak buat matching lah kalau bahasa Melayu. Okay, tak apa, nanti kita boleh try. Nanti kalau ada masalah apa-apa, nanti kita boleh tanya dekat group lah. Kita boleh sambung discussion kita kat group nanti. Okay, alright. Katalah saya nak hantar dekat supply chain management ni, saya klik submit article. Okay, bila submit article, macam biasalah nampak ni, Journal of Supply Chain Management, saya kena register. Okay, tapi kalau you dah ada OCID ni, boleh register guna OCID. Kalau tak ada, kena klik ni, create an account. Okay, dekat sini pun kat bawah tu ada maklumat lain ni. Kalau nak faham dulu, nak tengok lagi sekali kan. Sebelum hantar kat Journal of Supply Chain Management tu, tengok bawah tu ada FAQ, ada instruction, ada pergi kat homepage journal dia. Tapi kalau you dah submit dah, klik dekat create an account tu. Okay, kemudian macam biasalah, kena register. Okay. Alright, kita pergi yang nombor 3. Lepas untuk Wiley Journal, kita pergi yang nombor 3 pula, iaitu daripada Springer. Daripada Springer. So Springer ni dia tak adalah pakai nama Finder, dia pakai nama Suggester. Nama dia Journal Suggester. Kalau Elsevier, dia panggil Elsevier Finder. Kalau tadi Wiley tadi pakai Wiley untuk Finder, tapi untuk Springer dia pakai Suggester. Okay. Alright, platform dia sama juga. Ini Journal Suggester lah. Dia ada banyak jurnal kan. So kita dengar macam-macam. Ada Springer Open, ada Springer BMC, ada Springer Nature. Kira banyak. So kalau bidang Springer ni memang awalnya adalah bidang medik dan juga engineering pada awalnya. Tapi sekarang dah banyak, semua bidang pun ada dalam Springer. So kita pun dah cover semalam. 7 publisher termasuk Springer. So kalau nak dapat maklumat detail tentang Springer, so boleh refer slide dan juga video semalam. Okay. Alright, ini dia punya link, journalsuggester.springer.com. Okay, ini penting ni. Tadi saya dah bagi link kan, link untuk Wiley, link untuk Elsevier. So ni link untuk Springer pula. Alright, jadi dekat sini dia ada macam ni lah kat atas tu, kalau you tengok ada banyak lah kan, over 2,500, ada 2,500 jurnal, banyak kan. So kita masukkan kita punya manuscript title, tajuk kita. Okay, kemudian kita masukkan kita punya text. Text adalah kita punya abstract. Kemudian kita kena pilih subject area. Lain sikit, kalau Wiley tadi ada 2 je kan, title dan abstract. Kalau Elsevier tadi ada 4, dia ada keywords dengan juga subject area. Yang ni ada subject area. Cuma kat sini tak payah masukkan keywords. Okay. Saya tunjukkan contoh. Saya masukkan saya punya title. Okay. Kemudian saya masukkan saya punya abstract. Kemudian saya pilih subject area ni business and management. Kan? Kalau macam ni mungkin kena pilih satu je lah. Tapi kalau dekat Elsevier kita boleh pilih subject area more than one. Okay, kita pun dah masukkan 3 maklumat ni. Kita klik dah dekat suggest journal. Okay.
Bila kita klik kat suggest journal tu, dia mencadangkan beberapa, lain pula rupa dia kan. Makin lama makin singkip pula maklumat dia. Kalau dekat Elsevier tadi penuh maklumat, ada berapa tadi? Ada almost 8 ke 9 maklumat. Pergi dekat Wiley tadi ada sikit dah maklumat dia. Sampai dekat Springer ni 3 je maklumat dia bagi. Dia bagi impact factor, dia bagi first decision, dia bagi accepted rate. Ni sama ni. Kalau jurnal yang 3% ni kita boleh predict lah. Ni mostly jurnal-jurnal Q1 ni. Kan? So Journal Operation Management Research. Berdasarkan saya punya title, abstract dan juga subject area ni, menemukan Journal Operation Management Research. Okay, yang pertama dia bagi impact factor 4.2. Okay, atas tu kecil je ada open access dengan S. Masuk jurnal ni option. Nak hantar free, pilih subscribe. Nak bayar, pilihlah open access. Okay. Jurnal ni okey lah, tak sampai sebulan lah. Kita hantar hari ni, dalam 23 hari tahulah keputusan. Sama ada reject atau masuk dekat under review. So jurnal ni 3% accepted rate. Okay. Dekat bawah gambar Journal Operation Management Research tu, dia ada index by. So kita tahu dah impact factor tu memang Web of Science lah. So kita nak check ada Scopus tak? Oh ada Scopus. So jurnal ni memang index Web of Science pun ya, Scopus pun ya. Okey, katalah kita nak pilih open access, berapa harga kena bayar dekat bawah tu? 3,260 kali lah dengan 4.7. Sanggup ke nak bayar? Tak payahlah bayar. Jurnal ni kita hantar je lah pakai subscribe. Jadi pilihan pertama dia cadangkan hantar dekat Journal Operation Management. Jadi kalau siapa yang rasa nak hantar dekat Springer, dia mencadangkan untuk kita hantar dekat pilihan pertama ni, dicadangkan hantar dekat Operation Management Research. Okay, kita tengok pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, dia cadang hantar dekat Journal of Global Entrepreneurship Research. Minta maaf ini nombor 2. Tadi tu nombor 3. Nombor 2 dia cadangkan hantar Journal ASEAN Business and Management. Kat sini kita tengok impact factor dia kecil. 1.231. First decision lagi cepat. Tadi 23 hari. Yang ni 20 hari saja. Accepted rate dia sama. 3%. Okay. Tapi kalau kita compare dua ni, ASEAN Business Management dengan Operation Management Research, dah impact factor tinggi. Accepted rate pun 3%. Ini pun 3%. Mungkin saya pilih yang ni lah. Operation Management Research. Okay. Yang ni tadi ada Scopus juga. Yang ni check. Okay. Impact factor sahlah Web of Science. Index Scopus juga. Katalah saya berminat nak hantar open access, tengok dulu harga 2750. Sanggup ke bayar 2750? Tapi kalau compare tadi, yang ni 2750, yang tadi lagi tinggi 3260. Okey, buatlah pilihan yang bijak. Kalau tanya saya pilih pilihan yang pertama, impact factor tinggi, tapi saya pilih subscribe lah. Sebab saya takkan bayar tu mahal sangat. 3260. Okey, pilihan yang ketiga dia cadangkan Journal of Global Entrepreneurship Research. Okay, dia ada option open access, subscribe, tapi impact factor tak ada. Kalau tak ada impact factor ni kita risau jugalah, sebab dia tak ada index ke. Okay, kalau tak ada impact factor ni kita kena tengoklah. Kita tengoklah kat kanan. Okay, Google Scholar, App Cohost, Service, ProQuest, apa ni, ada Emerging Source Citation Index. Okay, dalam Web of Science, macam hari Jumaat saya beritahu, dalam Web of Science kita ada 4 core collection yang diiktiraf buat masa ni. Macam kita dah buka itu ada 5 kan. Yang 5 itu tak sure lagi bila kita nak start implementation, bila Myra kita nak iktiraf yang nombor 5 tu. So kita ambil 4 yang utama. Kita ada Science Citation Index, yang kedua Social Science Citation Index, yang ketiga Art and Humanity Citation Index, yang keempat Emerging Source Citation Index. Okey, buat pengetahuan semua, untuk Emerging Source Citation Index tak ada impact factor. Ada beberapa yang ada impact factor tapi rendahlah impact factor dia. Dia baru lagi. Sebelum ni, kita boleh kata 2 tahun lepas, untuk Emerging Source Citation Index tak ada impact factor dah. Tetapi sekarang ni ada beberapa kecil, sebahagian kecil saja yang Emerging Source Citation Index dah ada impact factor. Sebab tu jangan terkejut. Kalau tengok impact factor tak ada, tengok bahagian belah kanan ni. Dia ada Emerging Source Citation Index. Okay, kita check Scopus. Scopus tak ada. Jurnal ni cuma ada Web of Science Emerging Source Citation Index saja, dan dia bukan berindeks Scopus. Okey, katalah jurnal ni accepted rate dia kan 46%, tapi first edition dia lama sangat, sibuk ni, mungkin ramai orang hantar kan. Dekat 2 bulan baru dia reply kita punya artikel, mengambil masa 2 bulan sama ada nak beritahu reject atau masuk under review.
Okey, journal ni kalau nak bayar 2750. Kalau tak nak bayar pun tak apa sebab yang ni ada option open access pun ya, subscribe pun ya. Okey. Kita pun decide lah nak hantar mana. Kalau pilih pasal accepted rate, ni 46, dua tadi 3. Rasa kita akan hantar jurnal ni lah, Journal of Global Entrepreneurship Research. Tapi kalau fikir tak ada Scopus lah pula, mungkin kita tak hantar kat sini lah. Yang ni lama lah pula. Okay, kalau kata nak cepat, paling cepat ni lah ASEAN Business and Management dalam 20 hari. First decision. Okay, kalau dari segi yang best, yang ni yang paling best, impact factor pun tinggi. Dari segi impact factor, ni yang paling tinggi lah, Operation Management Research. Ini yang kedua, yang ni tak ada langsung. Jadi kita pilih lah mana kita nak hantar. Okay, alright. Pilihan yang keempat adalah Taylor and Francis. Taylor and Francis ni. Okay, Taylor and Francis pun ada buat juga platform. Nama dia platform tu, nama dia Suggester juga. Nama dia Journal Suggester. Ni dah link dia. Ni link dia untuk apa? Taylor and Francis. Website Journal Suggester dia. Okey, ni baru sangat. Saya pun tak sempat nak tunjuk detail tentang ni. Sebelum ni memang dalam slide saya memang tak ada masuk ni. Journal Suggester Taylor and Francis ni. Baru lagi. Saya pun hantar dekat jurnal-jurnal Taylor and Francis ni memang tak guna lagi Suggester. Yang lain guna. Yang ni baru lagi keluar. Baru je ada. Jadi saya pun tak ada buat contoh yang macam contoh 3 tadi. Yang itu daripada Wiley, daripada Elsevier dan juga daripada Springer. Sebab ni baru lagi. So tapi nak beritahu lah. Kalau nak hantar dekat Taylor and Francis pun dia ada platform. So kita kena prepare untuk langkah pertama atau first step, kita kena make sure kita dah ada title, abstract dan keyword supaya kita boleh gunakan platform Finder and Suggester ni. Ni rupa dia, kalau you nak tengok rupa dia macam ni. Journal Suggester. Dia ada step dia lagi mudah. Terus paste your abstract here. Lagi senang. Lagi senang, tak payah title, tak payah abstract, paste terus you punya abstract kat sini. Dia ada 2 step, nampak tu. Step 1, paste in full abstract in your article. Okay. The suggestion will be more accurate if you use full abstract contain relevant keywords. Okay. Jangan letak keyword lah kalau boleh tak full abstract kat sini. Okay. Kedua, click on review suggest. Ini belah kiri kanan ni, belah kiri bawah ni. Review suggested journal, kita klik. Jadi saya tak ada buat contoh kat sini lah, minta maaf. Jadi kalau you all nanti nak try dekat Taylor and Francis, sebab ni baru lagi, fresh lagi. So you gunakanlah Journal Suggester daripada Taylor and Francis. Okay. Yang kelima yang kita boleh gunakan. Okay, sebelum kita pergi yang kelima, ada tak soalan-soalan? Okay, kalau you nak tahu, sekarang ni kita dah sampai yang kelima. Okay. Yang keempat tadi, itu publisher. So publisher yang ada sekarang ni, yang Finder atau Suggester cuma ada 4 je. Untuk Finder, Elsevier dengan Wiley. Untuk Suggester, Springer dengan Taylor and Francis. Tu je. Tak ada publisher lain buat lagi. Kalau baru buat semalam mungkin saya terlepas pandang, saya mohon maaf lah. Tapi setahu saya belum ada lagi. Okay, yang terakhir ni adalah kita punya orang kata index. Okay, yang index ada MySite. MySite pun tak buat lagi. Era lagilah teruk database dia. Memang tak ada. Okay, kemudian Scopus. Scopus pun tak buat lagi. Saya pun heran kenapa Scopus tak buat. Scopus kena buat lah kan. Web of Science ada. So sekarang ni kita gunakan index platform pula selain daripada publisher iaitu Mature. So kita ada Web of Science Mature. Okay. Alright, kita kalau ada soalan boleh terus tanya soalan. So kita sekarang ni dah masuk dekat manuscript Mature pula untuk Web of Science. Okay. Alright. Untuk Web of Science kita pun dah pergi semalam. Hari pertama kita hari Jumaat malam dah bincang apa itu Web of Science, apa itu Scopus, apa itu Era dan MySite. So kalau yang tak join hari pertama tu saya cerita sikit lah kan. Dalam website dia atau tu MJL Clarivate tu. Tu yang link yang saya bagi ni. Dekat atas tu you ambil lah mjlclarivate.com. Okay, dalam website MJL Clarivate tu ada banyak maklumat kat sini. Okay, so yang kita kena buat sekarang ni adalah create free account. Kan? Yelah, datang rumah orang, kita nak masuk rumah orang, kita create lah free account. Okay, jadi kita klik dekat free account tu. Okay, lepas kita klik, kita kena register lah. Masukkan semua email, password, first name, last name. So kita register. Ataupun kita boleh register guna Facebook, Google, ataupun OCID, ataupun LinkedIn. Kalau tak nak, biasanya orang akan register by ID ni lah, OCID ni. Ataupun kalau tak ada, kita register manual lah dengan masukkan maklumat email, password dan first name dengan last name. Okay.
Kalau you dah register, boleh terus already in member, terus sign in lah. Tengok, kita pun dah register. Nama saya pun dah keluar. Welcome Nurul Fazli Habibin. Okay. So sekarang ni kita nak try dekat tu yang atas tu. Mesh Manuscript. Jadi bagi yang tak join hari Jumaat, nak beritahu bahawa kita pun boleh cari artikel dengan klik search journal lah. So kita boleh search journal dengan search artikel sekali. Jadi kalau nak cari artikel, nak cari journal, okay. Journal kan kita akan gunakan Mesh Manuscript lah. Kalau nak cari artikel, kita boleh klik dengan search journal lah. So kalau nak download, klik download lah. Kalau nak tanya pasal ada masalah tak boleh nak access, klik help lah. Tetapi kat sini yang kita nak utama nak tengok kat sini adalah Mesh Manuscript. Kalau yang kita dah cover pada hari Jumaat, kita klik dekat search journal kan, ingat tak? Kan kita klik kat search journal, nak tengok betul tak journal tu berindeks Web of Science. Okey, macam mana nak cari artikel dengan gunakan search journal dalam Web of Science. Tapi malam ni tak adalah kita buat search journal. Malam ni lebih kepada Mesh Manuscript. Okey. Untuk Mesh Manuscript ni, so inilah paparan dia, macam inilah rupa dia ataupun kita nak search journal kat sini. Dia ada maklumat ni, kat search journal ni, yang kat depan ni pun ada tak search journal. Kat bawah tu, already have manuscript, so kita boleh gunakan Mesh Manuscript. Okay. Kita klik dekat Mesh Manuscript. Okay, Mesh Manuscript ni dia punya link. Ni direct link dia lah. mjl.clarivate.com/mjlbeta.home. Okay, alright. So dekat sini lah rupa dia. Kalau you klik je Mesh Manuscript tu, dia keluar macam ni. Beza, memang beza banyak lah. Kalau kita klik tadi dekat Elsevier, dia cuba cadangkan jurnal dekat Elsevier. Dapat tak yang tu? Kalau kita pakai Wiley tadi, dia cuma search jurnal dekat Wiley saja. Kalau kita gunakan tadi dekat Suggester Springer, dia cadangkan jurnal dalam Springer saja. Gunakan dalam Taylor, kita gunakan Suggester Taylor and Francis, so dia akan cadangkan jurnal-jurnal dalam penerbit Taylor and Francis saja. Tetapi yang untuk Mature ni, untuk Web of Science Mature ni berbeza. Dia bukan baca untuk mana-mana publisher. Semua jurnal yang berindeks Web of Science akan boleh detect dengan Mature ni. Jadi kalau compare ni, 5 ni paling best, Web of Science Mature lah yang paling best. Sebab dia bukan baca satu publisher je, dia baca all publisher yang mana ada indeks Web of Science. Maksudnya semua jurnal yang ada indeks Web of Science boleh terkena dengan Mature kita ni. Dekat sini dia minta title dan abstract sahaja. Sama macam Willy tadi lah. Dia ada nak title dan abstract saja. Jadi untuk manuscript Mature ni, manuscript Mature help you find the most related journal for your team. Team ni lah yang kita bagi maklumat ni. Please provide information about your manufacturing pula, and about your manuscript below. Jadi kat sini lah maklumat kita. Masukkan kita punya title, sila type tajuk atau judul yang berkaitan dengan artikel kita ke, ataupun kaitan dengan tesis ke, proposal ke, ataupun pendidikan anda. Jadi dalam kata lain, tajuk lah. Sebenarnya kita paste abstract yang berkaitan dengan kita punya ni lah. Sama juga kita akan paste abstract. Lepas tu klik dekat find journal. Semudah itulah kan. Sesimpel itulah. Hanya memasukkan title dan abstract. Dia akan matchkan jurnal apa yang sesuai untuk kita hantar. Jadi macam ni lah rupa dia. Jadi saya pun masukkanlah saya punya title. Lean Six Sigma for Automotive Industry. Kemudian masukkan saya punya abstract. Okey, kalau dah masukkan semua abstract, kalau kat bawah tu kalau nampak kecil the manuscript title relevant to parts the title, this work best with the at least 10 words. Itulah nak beritahulah kat sini kan, bahawa kalau nak kat title kat sini kalau boleh 10 patah perkataan saja. Okey, kalau untuk abstract, the manuscript abstract or relevant parts of the abstract, the work best with the at least 100 words. Okay, maklumat pun ada jelas kat atas tu. Manuscript Mature help you find the most related journal for your manuscript. It works best when your title has at least 10 words and your abstract at least 100 words. Using this information, it will pull the most relevant keyword for matching. So dia akan buat matching lah untuk Mature ni kan. So dah masukkan title, dah masukkan abstract, apa lagi kliklah find journal. So bila kita klik find journal, dia menemukan berapa kat sini? 27. Nampak saya bulat kamera tu bawah tu. 27
27. Paparan dekat Web of Science ni dia lagi best sebab dia ada filter. Okey, kalau tanya saya 27 tak banyak lah. Tadi kalau Elsevier 50 kan, kalau dekat Wiley tadi 70 kan banyak kan. Jadi kat sini guna Web of Science Matcher dapat detect 27. Tu cara accuracy dia dapat detect tu. Okey, kita tengok yang belah kiri tu. Kalau nak buat start new research, kalau tak puas hati boleh buat balik semula lah. Klik balik dekat new search. Okey. Alright. Kemudian kat sini ada sort by. You nak tengok math score ke apa dan sebagainya. Maksudnya susunan 27 tu nak susun ikut apa. Jadi kita boleh scroll down kat sini lah. Okay, kita tengok yang bahagian filter. So kita boleh tengok Web of Science coverage. Okay. Kemudian kita ada open access. Kalau nak cari jurnal yang ada open access saja, kita boleh filter nak open access saja. So ada kategori, ada country, ada region, ada language, ada frequent. Kalau kita nak hantar jurnal yang banyak, yang aktif, terbit 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 tahun, pilih kat frequency. So nak tengok jurnal citation report pun boleh. Jadi sebenarnya Web of Science lagi lengkap lah maklumat dia. So ada maklumat lain yang boleh kita filterskan. Okay, alright. So kat sini kita tahu yang untuk first round menggunakan title dan abstract dengan kita kategori match score. So kita menemukan 27 result. Okay. Daripada 27 result tu, saya pergi filter dekat bahagian core collection. Saya filter dekat core collection. So, saya tak nak bidang science citation index dan saya tak nak emerging source citation index. Saya nak pilih sama ada social citation index dengan art humanity citation index. Dua ni saja. Kan? Jadi saya tak nak ada emerging source citation index dan bukan dalam bidang science lah. So, dia lebih daripada social science. Saya pilih untuk bahagian SSCI untuk Social Science Citation Index dengan AACI untuk Art Humanity Citation Index. Tadi dapat 27 kan, tapi disebabkan saya kontrol tadi ni, core collection tadi menemukan 4 sahaja. Daripada 27 cuma dapat 4 sahaja. So kita pun analisis lah 4 tu. Kan? Ini contoh 4, memang kita analisis 4 lah kan. Sesuai lah, saya pun tak adalah analisis banyak-banyak. Okay. Alright, setakat ni boleh faham ke? Kan? Saya tak nak laju-laju. Jadi, okey ke? Ke saya dah laju dah sebenarnya. Okey, jadi kalau ikut soalan dekat bahagian, soalan pula. Kalau ikut chat, tak ada yang bertanya. Okey, jadi jelas kan? Kita dah guna manuscript matcher. Daripada 27, kita boleh buat gunakan filter. Saya gunakan core collection filter dengan hanya memilih social science citation index dengan art and humanities index. Okey, pilihan yang pertama, sebab kita tadi pilih match score, nampak? Tadi kita dah pilih, kita patah balik. Saya pilih sort by match score. Jadi match score yang paling tinggi duduk kat atas lah. Nampak? Dia duduk kat atas. 38 atas sekali, yang kedua 17, yang ketiga 17, yang ketiga 16. Tapi yang pertama tu memang banyak lah dicadangkan. Okey. Cadangan pertama dia suruh hantar ke MDPI. Publisher dia MDPI yang base dekat Switzerland. Ini cadangan yang berdasarkan saya punya title dan keyword tadi. Mesh 0.38 ni dekat mana? Dekat jurnal sustainability lah. Okay, alright. Jadi sustainability ni adalah jurnal daripada MDPI, daripada country Switzerland. So index dia ada dua. Dia ada Science Citation Index dengan Social Citation Index. Dia ada dua index. Tak salah kan? Jurnal ni dia boleh ada 3 ada 4 pun. Tapi biasanya 2 lah. Jadi sama ada 2 atau 1. So jurnal ada dua lah. Dia ada Social Science Citation Index, ada Science Citation Index juga. Okay, additional Web of Science ada 2 lah. Current Content, Agriculture, Biology. Okay, jadi hati-hati Kita memang tak nak baca yang Web of Science Index yang lain-lain. Kita nak baca core collection saja. Yang diiktiraf oleh KPT adalah merujuk pada 4 ni saja. Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art and Humanity Citation Index dan juga Emerging Source Citation Index. Okay. Kemudian tengok top keyword dia, top management leader, perform structure analysis, reliability dengan operation management. Tu yang kena tu. Saya punya tadi tu, kalau tengok ni, top management leader, perform structure analysis, reliability dengan OP tu, kena dengan saya punya abstract tadi dalam tu. Tu yang kena tadi tu. Tu management leader. So dia ada keyword-keyword dia. Boleh detect yang tu. Okay. Alright, so jurnal ni pun sama, kita boleh tengok ada maklumat. Kalau nak share maklumat tentang sustainability ni boleh share this journal. Kalau nak profile, nak view profile page pun boleh klik view profile page. Okay, jurnal ni open access. Jurnal ni open access saja, dia tak ada bagi option. Jadi possibility besarnya jurnal ni kena bayar. Biasanya kebanyakan open access ni bayar lah. Walaupun ada beberapa sedikit
jurnal yang open access tu ditaja. Maksudnya ada orang sponsor lah dan dia tak perlu dibayar. Dan ada memang jurnal tu memang dari awal lagi memang dia open access dan dia tak perlu dibayar. Tapi kebanyakan open access kena bayar. Dan kita pun tahu, saya pun kenal jurnal sustainability ni, ramai orang Malaysia kat sustainability ni. Jadi cuma saya risau sikit jurnal kat sustainability ni sekarang. Risau sikit lah sebab ada pelbagai bidang hantar kat sini. Kalau kita jelas bidang sustainability ni bidang apa kan? So dah ramai dah bidang education pun hantar kat sini, bidang management pun hantar kat sini. Ni bahaya je ni MDPI ni, kalau buat macam tu lama-lama discontinue. Kan? Sebab tu saya tak pernah lagi hantar kat MDPI sebab bagi saya MDPI belum establish lagi. Kan? Alright. Kemudian option yang kedua, dia cadangkan antara dekat Sage Open. Sage Open lebih established lah. Compare Sage dengan MDPI, Sage lagi top. Okay. Sage memang semua kebanyakan universiti langgan. MDPI banyak universiti tak langgan. Sebab itulah tak stable lagi. Sebab tu universiti pun tak langgan lagi MDPI. Okay. Jadi yang ni kategori dia Social Citation Index. So Sage dia punya base dekat US. Okay. So yang ni core collection dia Social Science Citation Index, kategori nombor 2 lah. So macam tadi sustainability ada 2, kategori nombor 1 Science, yang kedua kategori kedua Social Science. Okey, yang ni kena dengan match kita dekat top management leader tadi dengan operation management lah, OP tadi. Okey, yang ni pun open access. Maksud dia apa? Jurnal ni pun kena bayar. Okey, MDPI saya tak berapa familiar sangat. Saya tak tahu berapa harga dia, tapi kalau Sage Open saya tahu $1,200 USD. Antara jurnal yang dekat top publisher yang murah, Sage Open lah. Memang kalau jumpa saya memang dia range macam tu. Kebanyakan harga dia $1,200 USD. Yang murah. Yang mahal banyak. 2560, 3760 tu banyak. Tapi yang termurah untuk top publisher. Bukan publisher yang lain. Yang top publisher. So top publisher yang termurah adalah 2 je. Dekat Sage Open ataupun Kogan Taylor and Francis. Kogan Open Access Taylor and Francis pun sama. $1,200 USD. Kalau dekat Springer, dia lain sikit. Springer dia tak baca macam tu. Dia ada mana ada. Kita kena tengok jurnal lah. Ada jurnal yang mahal, ada jurnal yang murah. Kalau jurnal yang murah dekat Springer, kadang-kadang kalau kita check boleh dapat dalam 1,100 USD. Macam itulah. Dia still susah nak cari bawah 1,000. Jadi kalau Springer ada. Tengok bidang lah. Tak semua yang ada. Dan kita pun tahulah kalau yang murah tu indeks dia ataupun Q dia rendah lah. Dia Q4 ke Q3 dan sebagainya. Tapi kalau Sage Open ni, dia Scopus pun dia Web of Science pun dia. Kan? So yang ni tak ada baca Scopus lah, dia baca Web of Science saja. Pilihan yang kedua dicadangkan antara Sage Open tapi open access kena bayar. Sage Open based kepada US. So dia punya calculation adalah Social Citation Index, match score dia 0.17. Itu option yang kedua. Option yang ketiga, dia cadangkan hantar dekat Rockcliffe Journal ni. Ini Taylor and Francis ni. So dekat Taylor and Francis, okay, based on dekat England, okay, dia punya Web of Science kategori yang kedua iaitu Social Science Index. Nama jurnal dia lah Total Quality Management and Business Excellence. Okay, ini based on the England dan Taylor and Francis dekat Social Science Index kategori yang kedua. Tengok, jurnal ini dia tak ada tulis open access. Maksudnya jurnal ni free. Jadi tak perlu bayar untuk terbit dekat Total Quality Management Business Excellence. Okay, saya buat pentulan sikit. Kat sini tak tulis open access. Tapi kalau kosong ni, baca dia bagi option. Still sama. Nak hantar jurnal kat Total Quality Management Business Excellence ni, nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Tapi kat sini bukan kategori open access 100%. Jadi kalau saya memang tak nak hantar lah. So sebab tu saya bulatkan warna hijau. Kalau kata antara 3 tadi, antara dekat sustainability, antara dekat Sage Open dengan Total Quality Management and Business Excellence, saya hantar kat sini lah sebab tak kena bayar. Okay, alright. So kat sini match score dia 17.0/17. So ada 3 lah. Dia ada top management leader, reliability analysis dengan OP. Kena kat semi abstract. Okay, so kat sini samalah. Kalau saya nak submit kat sini, saya kena klik dekat view profile page. Okay, pilihan yang keempat adalah Frontier Psychology. Ni pun satu jurnal dekat Switzerland. Dia sebenarnya kat Switzerland ni ada 3 jurnal, ada 3 publisher yang besar. Yang pertama In The Science. In The Science dah establish. Tak perlu takut. Saya dah ada 13 artikel saya terbit dekat In The Science, ni. Jadi In The Science clean. Memang tak ada isu discontinue. Yang kedua, Switzerland ada MDPI tadi. MDI tak stable lagi. Ada beberapa jurnal yang discontinue dekat MDPI. Frontier pun sama.
Frontier ni pun sama, ada beberapa jurnal yang telah discontinue. Jadi kalau tanya saya, daripada 4 pilihan ni yang saya mungkin akan tolak adalah MDPI dengan Frontier lah. Bukanlah kata sombong, buat masa sekarang dia belum stable lagi, dua ni saya hold dulu. Mungkin masa depan nanti, ke depan nanti mungkin saya hantar MDPI ni. Tapi itulah dia kena bayar. Saya hantar jurnal tak kena bayar. So bila dia bayar ni susah sikit lah. Saya ni lihat sikit nak bayar. Kalau you all nak bayar, tengok amount lah. Bukan apa, amount ni besar-besar. Kalau hantar kat Sage Open tak apa, 1,200 USD. Kalau hantar dekat Springer tak apa. Dia ada yang murah, dia yang mahal, boleh pilih-pilih. Hantar dekat Kogan Tele and Franchise tak apa, 1,200 USD. Yang lain semua mahal. Okay. Kemudian kita tengok yang keempat lah. Yang keempat, Frontier disarankan kat psikologi. Saya memang tak akan hantar jurnal ni lah sebab psikologi dah terkeluar daripada saya punya topik. So yang ni memang bukan pilihan saya, dan satu lagi Frontier memang bukan pilihan saya lah. Okay, tapi dia kena Social Citation Index, dia kena keyword saya dekat bahagian Reliability Analysis. So ada 4 pilihan, sama ada saya nak hantar dekat yang pertama, dekat jurnal Sustainability, sama ada saya nak hantar kat Sustainability. Pilihan kedua saya nak hantar Sage Open. Yang ketiga nak hantar Total Quality Management and Business Excellence. Yang keempat hantar Frontier Psychology. So kalau saya buat urutan, pilihan pertama saya mana? Tetap Total Quality Management and Business Excellence. Pilihan yang kedua saya hantar kat Sage Open. Pilihan yang ketiga saya hantar Sustainability. Pilihan yang keempat adalah Frontier Psychology. Okay, kita dah decide tadi nak hantar dekat Business Excellence. Kita boleh klik View Profile Page. Sekejap ada soalan dekat chat. Sage Open tu yuran 5++. Saya perlu hantar ke situ. Okay, Hidayah, Sage Open tu kita kena cari. Janganlah hantar 5K tu, dia ada 1,200 USD. Janganlah hantar macam 5K++ tu. Kalau 1,200 USD, betul lah tu. Betul lah tu. Kalau 1,200 sama dengan 5,600 something. Betul lah, sorry. Dah convert kan. 1,200 USD memang 500++ Q3 kan. So Hidayah ada experience kat situ lah. Tapi itu yang termurah lah. Kalau tanya saya, tak ada pengalaman lah Hidayah. Saya tak pernah bayar dekat Sage tu yang 5,000 tu. Saya hantar semua subscribe, semua yang free saja. Alright, jadi Hidayah ada experience kat situ lah. Tapi kalau tanya saya lah, kalau pensyarah memohon research grant macam FRGS tu, saya cadangkan hantar kat Sage Open lah. Bolehlah letak kat bajet tu, screenshot dia punya harga, lepas tu kita letakkan sebagai appendix yang 5,6 something plus. Sebab currency Malaysia sekarang dekat 4.7 kan. Kalilah 1,200 kali dengan 4.7. Betul lah tu. Minta maaf Hidayah, saya tengok di 5K plus betul lah. 1,200 kali 4.7 memang 5,600 lebih. Alright, kita klik dekat View Profile Page. Kalau kata saya nak hantar dekat Total Quality Management, saya klik kat situ. Okay, klik View Profile Page. So dia ada maklumat macam ni. Sama lah kan, kalau you klik dekat View Profile Page dekat Sustainability ke, Sage Open ke, ataupun dekat Frontier punya Psychology, dia akan keluarkan maklumat lah. Jadi maklumat macam saya undur sekejap yang ni, saya klik dekat View Profile Page, dia keluar macam ni. So bolehlah tengok, kita tengok jurnal ni, first dia start 2013, issue per year adalah 14, ada publisher, ada frequency, ada country England, frequently monthly, primary language English, nampak frequently monthly. Banyak tu, jurnal ni peluang dia tinggi. Jadi chances untuk kita terbit dekat Total Quality Management and Business Excellence ni tinggi lah. So Tele and Franchise adalah top publisher dia wujud sebelum kita merdeka lagi. So memang dah established lah So kalau core collection dia ada Social Science Citation Index untuk kategori management. So yang bawah-bawah tu tak diiktiraf lagi Business collection tak diiktiraf, social behavior tak diiktiraf lagi, essential citation diiktiraf. Kita tengok core collection saja daripada management. So orang bidang management boleh hantar dekat sini untuk hantar kat Total Quality Management, bukan management lah, maksudnya social science lah Alright, kita dah explore, kita pergi dekat visit site, pergi dekat website dia lah. So inilah website dia, Tele and Franchise. So macam biasalah kalau nak hantar kat jurnal ni, kenalah login dulu, kena register dulu dekat atas belah kanan tu. Okey, inilah rupa depan dia. Okey, kalau nak search, nak cari artikel. Maksudnya saya nak sebelum saya nak hantar kat Total Quality Management ni, saya nak tengok bidang saya ada tak artikel yang kat sini. Jadi kita type kat sini lah. Kita nak cari artikel-artikel yang similar dengan kita supaya nak jadikan rujukan lah, supaya nak tahu macam mana nak buat tajuk, berapa ramai authors, macam mana nak buat abstract, macam mana nak buat content. So kita cari artikel dululah. So type kat sini, lepas tu kita klik search, akan jumpa lah. Nak guna advanced search pun boleh kat bawah tu. Okay. Alright, kita dah tahu dah jurnal ni Total Quality Management and Business Excellence memang daripada Tele and Franchise. Okay, alright, itu je sedikit basic. Awal habis, baru 9.30. Okay, jadi kita buka soalan untuk bahagian ni, and mungkin kita boleh buka balik slide awal-awal tadi.
So kita ada 4 daripada Elsevier iaitu Journal Finder. Kita ada publisher yang kedua daripada Wiley tadi, Finder juga. Kemudian yang ketiga kita ada Suggester Springer, yang keempat Suggester daripada Taylor and Francis, yang kelima adalah Manuscript Matcher daripada Web of Science. Jadi semuanya, sebab tu saya kata dalam siang-siang tadi semalam saya dah beritahu juga. So kita kena ada title, kita kena ada abstract, kita kena ada keywords. Ada 3 ni, so kita boleh submit daripada platform ni lah, Finder, Suggester dan Matcher ni untuk mesh dengan beberapa jurnal. So kita ada hak untuk memilih dari segi keperluan kita, nak pilih dari segi impact factor tinggi ke, nak pilih dari segi nak cepat ke, nak setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun, nak tengok dari segi accepted rate dia ke, ataupun nak hantar open access nak bayar berapa. Okay, jadi ada berapa pilihan. So kita kenalah, katakanlah kita ada pilihan tu menarik juga. Katakanlah minta jauh kan, tapi katakanlah pergi pilihan pertama hantar kena reject. So kita tahu dah pilihan kedua nak hantar kat mana. Sebab kita dah ada kita punya first plan, second plan dan sebagainya. Jadi kita tahulah kalau jurnal tu kena reject kat situ, kat mana lagi nak hantar kita boleh hantar. Okay. Alright, saya buka soalan, mungkin ramai nak tanya soalan untuk perkongsian hari ini. Jadi kena buat macam tadi Afzan tanya soalan tadi. Okay, mungkin kita tadi try and error kan. So kita kena buat homework dulu. Macam ni lah contoh homework ni. Kita pergi dekat website dia, so ada bahagian untuk search ataupun gunakan advanced search. Okey, kita search dulu topik kita dekat sini untuk nanti kita temukan artikel-artikel yang similar dengan topik kita. Kalau boleh download, kemudian tengok macam mana dia buat tajuk, macam mana dia buat abstract, macam mana dia punya outline, especially keyword apa dia guna. Sebab kita nak pakai 3 tu je kan. So kita tengok kat situ macam mana. Dekat situ baru nanti kita akan dapat mencadangkan title dan juga abstract yang bersesuaian untuk kita gunakan platform Matcher ke, Suggester atau Finder. Kalau macam saya memanglah, kalau saya nak hantar kat jurnal Total Quality Management ni, memang saya akan cari artikel sebab saya akan cite jurnal ni 6 ke 7 ke saya akan cite. So kalau saya nak hantar Total Quality Management Business Excellence, saya akan pastikan saya cite jurnal ni 5 ke 8. Kemudian saya cite lagi mana-mana jurnal yang tetap bawah dekat Taylor and Francis online. Dan saya tahu jurnal ni adalah Web of Science. Kebanyakan reference saya, mostly 100% reference saya adalah Index Web of Science. Okay? Dan kebanyakannya adalah daripada publisher Taylor dan jurnal tu sendiri. Total Quality Management saya akan cite 5 hingga 8. Jadi itu yang saya akan buat. Jadi itu salah satu tips yang you kena tahu bahawa nak hantar jurnal ni kena tahu dia punya style dia macam mana. Dan saya nak tengok juga dekat Total Quality Management and Business ni, kebanyakan orang menulis berapa ramai. Okay, paling sikit 2, paling banyak 4. Dan saya akan pastikan saya punya authors takkan lebih pada 4. Dan saya tengok title dia panjang ke pendek. Kalau tajuk dia 1 line, tajuk saya pun 1 line. Kalau tajuk dia not mention nama country, saya punya tajuk saya pun tak ada nama country. Semua benda tu kena tekap, kena ikut spek jurnal tu, baru kita boleh tembus dekat jurnal tu. Kalau accepted rate tiada nilai, macam mana doktor? Dia keluar tiada ke macam mana tu? Okey, kalau accepted rate tu dia tak bekalkan maklumat lah. Dia tak ada. Kalau keluar dash tu dia tak ada lah. Dia tak update lah. Maksudnya dia tak ada maklumat itu. Itu yang keluar dash tu. Kan? Tadi kalau tengok accepted rate tadi, macam Web of Science tak bagi accepted rate kan? Kita cuba gunakan Web of Science Matcher tadi tak ada bagi accepted rate. Kita cuba tadi dekat Taylor saya tak bagi contoh. Kalau try kat Springer tadi ada accepted rate. Dekat Wiley tadi pun ada tak Wiley tadi? Macam Wiley tak ada accepted rate tadi. Wiley tak ada. Tapi dekat Elsevier ada bagi. Elsevier ada bagi accepted rate. Tapi kalau dash tu maksudnya tak ada lah, tak ada maklumat dibekalkan. Contoh tadi kita explore dekat Journal of Operation Management dekat Elsevier tadi, jurnal tu berapa lama time to publish the dash. Maksudnya maklumat tu tak dibekalkan, tak adalah. Tu memang ada sebenarnya, cuma maklumat tu dia tak nak warkan ke ataupun maklumat tu memang tak dibagi oleh chief editor lah. Tu jangan tanya saya lah. Kalau saya pun tak tahu berapa nilai dia. So yang tahu tu cuma chief editor dengan publisher je. Kalau dia keluar tu tak ada lah maksudnya. Okay, terima kasih soalan. Okay. Ada soalan lain untuk tanya yang ni? Tadi kalau ikutkan banyak-banyak ni paling best punya 2 lah. Elsevier dan juga dekat Manuscript Matcher sebab maklumat dia banyak kan. Tapi itulah, kita janganlah kata
best dekat platform ni, dekat Elsevier dan juga Web of Science Mature, dua ni je kita guna. Tapi kalau tanya saya, kalau banyak-banyak ni memang manuscript Mature paling best lah sebab dia ada banyak, dia cover semua jurnal. Macam ni tadi kan, dia punya result, dia dekat MDPI, dia dekat Sage, dia dekat Taylor, dia dekat Frontier, so ada banyak publisher lah. Dia bukan fokus pada satu publisher je. So ada banyak publisher. Itu kelebihan manuscript Mature lah. Kita doa lah, harap-harap lepas ni keluar pula Scopus Mature kan. Scopus tak buat lagi. Kalau Scopus buat best. Kita guna dua je. Kalau tanya saya lah kan, kalau kata kita tak done, tak payah pakai database yang lain, kita pakai Web of Science Mature dengan Scopus Mature. Tapi kalau tanya saya kat sini tak ada, kena cuba semualah. Okay, kalau tanya saya antara 5-5 ni, kalau kita nak cepat ataupun nak senang, kita pakailah Web of Science Mature lah. Tu sebab dia cover semua jurnal yang berindex Web of Science. Tapi Scopus tak adalah. Yang ni Web of Science je. Tapi kebanyakan jurnal dia dua-dua, dia Web of Science Index dan dia pun Scopus Index juga. Okay, kalau cuba publisher, buat masa sekarang ada 4 je. Okay, yang lain-lain kalau nak hantar dekat Emerald, kena buat search macam biasa. Kena search dekat Scopus ataupun dekat Web of Science sendirilah. Jadi dia menemukan macam ni. Macam ni tadi tak jumpa Emerald kan. Jadi kita boleh kena search dengan gunakan advanced search lah. Gunakan Web of Science atau Scopus. Kat Scopus ni akan menemukan jurnal apa yang sesuai lah. Kalau cadang nak hantar dekat Scopus tapi tak tahu jurnal kat mana, gunakan advanced search dia. Saya nak hantar dekat Taylor and Francis lah tapi tak nak gunakan suggestor jurnal. Boleh tak saya buka website dekat Taylor? Boleh. Semalam saya dah tunjuk kan. Kita explore semua advanced search dekat setiap publisher 77 tu. So kita boleh gunakan website dekat publisher dengan menggunakan advanced search untuk menemukan jurnal apa yang saya patut hantar. Katalah saya plan hantar ke Emerald, so jurnal apa yang saya patut nak hantar, so kita boleh gunakan kaedah advanced search dengan memasukkan keywords kita, dia akan matchkan dengan jurnal apa yang kita patut hantar dekat Emerald. Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Saya check dekat bahagian chat atas-atas, takut saya yang terlepas pandang. Okay, ada 3 soalannya. Bukan 3 soalan, ada tiga individu yang tanya soalan. Juliana, Nur Hidayah dan juga Afzan. Terima kasih tanya soalan tu. Alright, yang lain-lain ada soalan nak tanya? Kita ada banyak masa Saya laju sangat kot. Biasanya memang topik ni memang kadang-kadang saya cover 3 jam. Ni kadang-kadang 2 jam. Mungkin kita tak ramai, soalan pun tak banyak. Jadi kita dalam baru 9.40 dah habis lah. Tapi saya tunggulah kalau ada soalan, ada apa-apa soalan boleh kita buat. Macam tadilah soalan Hidayah tadi tanya tentang pernah terbit dekat Sage Open. Sage Open ni agak saya sendiri pun kalau bengkel-bengkel yang saya bawa, kalau kata dia orang ada bajet, so kata hantarlah dekat Sage Open. Sage Open ni bagus dari segi dia bukan jurnal baru jurnal dia lama dah. So dia adalah top publisher. Dekat library kita memang penuh buku Sage publisher. So jurnal pun banyak. Okay. Cuma dia daripada US. Kita kena tahu dia adalah base dekat US. So cara nak menulis artikel kita ni kadang-kadang kena tengok editor juga. Kadang-kadang editor tu betul-betul US sungguh. Jadi kena tahu cara pemilihan membuat ayat, pemilihan perkataan US base English US. Jadi kita kena tahulah. Dan kita kena tengok chief editor jugalah. Chief editor macam mana kan. Dan kita tengok juga artikel-artikel terbit kat situ. Kena menyiasat lah sama ada kita punya sesuai atau tidak nak hantar kat situ. Penulisan kita okey ke tak. Dan semua tu kita kena tengok lah. Kena siasat sebelum kita decide untuk hantar lah. Kalau macam sustainability ni bagi saya tak ada isu sangat lah. Dia memang ramai. Sustainability ni antara klien yang paling tinggi adalah orang Malaysia lah. Dan saya memang buat masa ni memang saya tak ada plan nak hantar kat sustainability lagi lah. Jadi macam macam dah ramai orang hantar dekat sustainability, jadi macam kita pun jadi macam questionable jugalah. Bidang education hantar, management hantar, bidang ni hantar, tengok tajuk-tajuk yang terbit pun saya rasa macam tak apa nak best lagi lah sustainability. Dia tak pegang lagi sebenarnya dia bidang apa dekat sini. Padahal nama besar tu sustainability, tapi dia cover banyak bidang kat situ. Jadi saya tengok top prominent authors pun tak hantar lagi kat sustainability. So saya memang ambil kisah sikit. Kalau bidang yang saya ni kebanyakan
prominent, maksudnya otai-otai guru-guru duduk kat mana. So kalau guru-guru bidang macam bidang saya lah, kalau saya nak buat engineering dalam case study banyak hantar kat Taylor. Jadi saya akan pergi kat Taylor lah. Kalau dalam bidang yang gunakan survey ataupun ada appendix, so memang bidang tu ke Emerald, so saya akan hantar dekat Emerald lah. So kalau bidang saya, contohnya Prof Anggapa Gunasekaren, dia ada dekat Indian Science, dia suka idealism. So kalau new idealism, concept paper semua saya hantar dekat Indian Science. Kalau instrumen saya hantar dekat Emerald. Kalau case study engineering saya banyak hantar dekat Taylor and Francis. Saya memang memilih di mana guru-guru saya berada lah. Jadi kat situ supaya artikel saya dibaca oleh orang dalam bidang. Jadi orang-orang bidang pun kenal saya pun kenal dia orang. Jadi itu pilihan saya lah. Selain daripada untuk mudah terbit, untuk mengejar Q1, Q2. Saya memang tak ambil pot sangat Q1, Q2. Bila orang kata Fazil ni Q1. Q1 kot. Jadi saya check. Jadi saya memang lebih tengok ke mana, siapa chief editor saya, siapa board saya. Saya ada CV dia orang. Saya ada CV kebanyakan chief editor dalam bidang saya. Board pun saya ada CV dia orang. Saya tahu ke mana dia orang hantar, kat mana dia orang berkumpul, kat mana yang patut berada, saya berada kat situ. Kan? Bidang saya kecil tak besar. Jadi memang saya kena duduk dekat mereka lah. Jadi sikit sebanyak kita pun kenal lah. Kenal tahu chief editor duduk universiti mana, dia ni bidang apa, student Malaysia yang duduk bawah supervision dia pun saya tahu, kan. Jadi kita tahu. Kalau social media dia pun member. Jadi memang benda tu memang saya titik beratkan lah. Orang dalam bidang saya, guru saya memang social media dia pun saya follow, kemudian saya jadi member. And kalau dia jadi chief editor, katalah saya memilih jurnal macam ni. Yang mana saya akan menengok chief editor tu siapa. Kalau chief editor tu sama bidang dengan saya, baru saya hantar jurnal tu. Senang sebab bila chief editor dengan saya adalah bidang yang sama dan topik saya tu tak payah pening-pening dan dia tahu ini adalah bidang kita, dan secara tanpa plan dia memang akan cite chief editor. Memang chief editor memang bidang ni. Memang saya kena cite dia pun. Walaupun tak diminta, memang saya akan cite chief editor. Dan itu juga salah satu mekanisme lah bahawa bagaimana kita mudahnya nak hantar kat jurnal tu, senang je kita nak cite jurnal tu. Tanpa disuruh pun memang kita cite jurnal tu. Chief editor pun kita cite. Kan? Dan kita pun kenal, memang selama ni menulis artikel pun memang baca artikel dia. Jadi kita tahu macam mana nak tulis artikel dan sebagainya. Dan kalau saya pun kadang-kadang saya tengok setiap kali saya nak download artikel, saya tengok artikel ni publisher ni juga. Jadi jurnal ni juga. Jadi kita dah tahu dah. Okey, memang betul lah kalau besok-besok saya ke student saya nak hantar artikel, memang jurnal ni. Jadi kita dah kenal dah. Jadi kita tahu dah bila tengok tajuk ni, kita tengok nama jurnal. Okey, betul lah bidang kita. Tengok nama jurnal, tengok bidang kita, tengok nama jurnal, tengok chief editor pula. Betul lah dalam bidang kita. Jadi bukanlah nak kata you all semua akan dapat jalan yang sama dengan saya, tapi bagi saya di hujung-hujung career kita harap-harap dapat macam itulah, supaya kita tahu kita punya bidang duduk di kluster mana, dan kita tahu kita sebahagian kecil yang berada dalam kumpulan yang betul. Itulah kan, sebab tu kalau orang kata bukan saya sombong tak nak hantar kat sustainability, sebab kumpulan saya tak berada di situ. Kan, bukanlah saya tak nak Q1, jenis sustainability ni Q1 Q2 juga. Dia fluctuate, kejap Q1 kejap Q2, kan. Sama lah stage open ada tapi tak banyak, kan. Jadi kalau kat Taylor ni, contoh Taylor ni memang banyak. Ni memang betul-betul memang dia punya editor board, dia punya chief editor saya kenal lah. Bukan kenal apa pun, kita cite paper dia. Jadi kita tahulah, kan. Yang frontier psychology ni tak pernah ada dalam citation saya. Ni betul lah saya jujur, frontier psychology memang tak ada dalam citation saya. Sustainability pun tak ada. Stage open kalau ada pun sikit. Tu je. Jadi memang kalau dia tak ada dalam reference saya, kenapa saya nak hantar jurnal kat sustainability? Macam tu. Itu manually lah. Walaupun tadi bila kita gunakan tadi dia cadangkan dekat sustainability, tapi you have the right to choose which one yang betul-betul suit dengan kita punya bidang lah. Kan, jadi bukanlah kata okey bila dia sort by apa, yang pertama by mesh score ni dia paling tinggi, kita kena hantar kat sustainability. So kita kena decide lah. Dan kedua, saya tak ada duit, saya tak hantarlah dekat open access, jadi saya hantar dekat Taylor sebab yang tu free. Alright, ada soalan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, saya nak tanya berkenaan, tadi saya ditanya berkenaan special issues kan.
Okey, mungkin soalan saya tadi kurang jelas. Okey, macam ni sebenarnya doktor, untuk special issues tu macam mana kita nak decide, macam kita tengok kan ada research article ataupun ada paper review kan, kita nak decide kategori mana. Tiba-tiba ada journal ni dia provide untuk special issues. So macam mana kita nak decide paper kita tu masuk tak special issues tu? Okey. Special Macam issue, mana? special issue tu ada niche dia. Ada specific topics. Contohlah kan, special issue adalah COVID-19. Tapi title kita tak ada kaitan dengan COVID-19 pun, kita punya content pun tak ada COVID-19. Jadi janganlah pilih special issue. Kan? Special issue ni satu benda yang kadang-kadang kita kena custom. Okay, saya memang tahu jurnal ni ada special issue. Dan barulah saya buat artikel. So jaranglah orang tulis artikel dah siap, ada special issue lah, pilih special issue. Itu recommend saya lah. Kalau you katakan kebetulan, kita punya artikel, tengok ada kolom special issue. Okey, jangan terus submit. Okey, baca dia punya call of paper special issue tu, tengok siapa chief editor dia. Tengok, biasanya kalau special issue memang saya dah tahu sangat lah. Kita kena cite chief editor dia. Okey, kita kena tahu dia punya dekat call of paper tu apa tema dia. So kita kena pergi rombak balik kita punya artikel, tambah baik kita punya artikel, match dengan special issue dia. Sebab dalam special issue tu ada banyak lah kan, dia punya tema, dia beritahu apa yang patut kita kena fokus dekat special issue tu, apa yang sebenarnya yang dia aim dalam special issue tu, kita akan ambil tahu. Jangan terus pula Hidayah kata tengok je nak submit, ada special issue, kita pun decide to special issue. Jadi kalau tanya saya, bukan menghalang untuk hantar dekat special issue, tapi kita kena patah balik, kena tengok dekat iklan special issue tu apa requirement yang diperlukan, dan kita kena tahu siapa latar belakang dalam chief editor tu, siapa dia punya guest editor dia. So kita kena make sure, sebab saya dulu memang aktif dengan special issue ni, jadi kita tahulah kadang-kadang guest editor pun kadang-kadang dia tak dapat hantar. Guest editor tak boleh hantar kat situ kan, tak aci lah. Dia jadi guest editor lepas tu hantar kat jurnal tu. Biasanya guest editor tak akan hantar kat situ. So kadang-kadang tak dapat token kat dia. Jadi dia mengharapkan kita cite dia lah untuk dapat token tu. Jadi kita kena pertimbangkanlah untuk site dia. Jadi kalau kita dah siap artikel, mana kita plan pun nak hantar dekat special issue tu. So main terus hantar, mungkin kena reject. Mungkin lah. Kalau kena dapat tu kira rezeki lah. Tapi kalau tanya saya, tak salah hantar special issue, tapi jangan terus submit. Patah balik, tengok requirement special issue tu, tambah baik, fulfillkan, dan baru submitkan kategori special issue. Kalau tidak, kalau you urgent, nak submit juga malam ni, saya tak suggest hantar kat special issue, hantar dekat general issue. Sebab memang kita tak plan pun nak hantar kat special issue kan. Jadi jangan pilih untuk special issue lah kan. Tapi kalau betul kena, best lah. Special issue dia kelebihan. Tapi ada beberapa country lah, dekat Malaysia belum lagi, tapi a few country point general issue lagi tinggi daripada special issue. Ada setengah negara lah, contohlah saya sebut lah sebab kebetulan kawan saya dekat Indonesia. So kalau journal tu yang general dengan special issue, memang markah macam kita kat Malaysia Maira lah, markah special issue rendah sikit berbanding yang standard issue atau general issue. Ada tempoh masa. Biasanya dalam 2 tahun. Biasanya kalau dekat top publisher tu, kalau sekarang dia iklan, dia punya tarikh tutup lama. Kalau macam sekarang ni, kalau pergi dekat Emerald ke, pergi dekat Sign Direct pun, iklan dia tutup 2023 pun ada. Lama, dia punya iklan memang lama. Kadang-kadang dia bukan iklan 2 bulan, 3 bulan. Memang dia dah iklan lama dah. So kalau tengok iklan tu nak hantar jurnal, katalah bidang Afzan, bidang early childhood kan. So special issue dia punya closing date dia adalah kadang-kadang Disember 2023. Lambat lagi kan. Kita kasih 2020 tak habis lagi. Biasanya dia ada tarikh dia. Biasanya ada macam iklan, 1 muka surat atau 2 muka surat. So beritahulah, okay, call of the special issue. So ni dia punya tema. Ni ada sub tema. So ni ada team dia. Siapa guest editor. So dia beritahulah, kalau nak buat ni kena ada apa-apa bla 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 bla. Okey, kemudian adalah syarat-syarat dia kalau dinyatakan, apa kita kena fulfill, dan dia akan bagilah closing date bila, macam mana nak submit, email ke atau through system. Information tu semua ada dalam iklan tu. Boleh yang Dayah jadi tu cadangan saya lah. Bukanlah kata bukan nak menghalang special issue kan, tapi kadang-kadang macam kita tak plan pun kan, tiba-tiba nak submit ada pula special issue. Tu recommend saya lah. Jangan terus kita submit sebab kita memang tak prepare pun untuk special issue tu. Kalau nak hantar juga kena buat homework sikit lah kan. Okey doktor, terima kasih. Jelas doktor. Alright. Ni Hidayah ni kena try hantar dekat top publisher lah top publisher, sebab yelah, kita kena try. Hidayah kena tengok kat bidang Hidayah kat mana. Kena cubalah kan. So kalau macam saya, rezeki saya lah, sebab supervisor saya guide dari awal lagi, dia pantang larang dia kata jangan hantar bukan-bukan, jangan hantar jurnal kat mana yang geng kita. Cuba tengok reference kita. Ni geng-geng kita ni.
So kat mana. So saya cari jurnal adalah melalui nama. So saya type nama ni, oh dia ni jadi chief editor dekat jurnal tu hantar. Supervisor saya guide macam tu. Fazli, bidang ni siapa? Dia punya expert. Saya kata kat sini. Supervisor saya akan bercerita, oh saya kenal dia. Saya pernah minum kopi dengan dia. Saya pernah pergi conference dengan dia. Dia ni okey, dia ni Profesor Ika. Mula ada cerita bab dia. Tapi dia kata bagus-bagus. Google nama dia, dapatkan CV dia. Saya pun dapatkan CV dia. So saya tunjukkan dia lah. Ni dia punya, dia ni banyak jadi chief editor. Okey, dia kata, now you hantar jurnal-jurnal ni. Sebab kita tahu memang reference kita memang site dia pun senang. Jadi dia pun dah kenal kita. You punya chief editor ni bukan dia punya jadi expert ke punya. Ni expert saya masa saya punya instrumen. Jadi kita dah kenal dah. Jadi automatically agak jadi mudah kalau kita dah mengenali chief editor. Walaupun tak pernah jumpa bersua depan-depan, walaupun tak pernah minum kopi sekali, tapi dia kenal saya kenal dia. Jadi alangkah baiknya dalam komuniti, dalam bidang yang sama itu, dia memudahkan banyak pekerja lah. Itu kalau tanya saya dah ke arah tu lah. Macam student-student saya, kawan-kawan saya pun dah saya minta ke arah tu lah. Jadi supaya kita dah ada platform yang lebih jelas lah kat mana kita patut berada. Senang bila ada connection ni, bukan connection besar pun. So bila kita dah biasa dengan chief editor ni, besok-besok nak jadi expert ke, nak tanya ke apa ke, mudah. Sebab kita memang dah tahu untuk bidang ni siapa yang patut kita follow, dengan siapa chief editor yang sesuai dengan bidang kita, dah tahu kita nak hantar. Ada satu tips saya nak beritahu. Contohlah kan, hantar jurnal tak lepas. Okey, kadang-kadang jurnal ni kita ni orang tak kenal kita. Kita baru start nak hantar 3 jurnal kat dia kan. So why not macam ni semua yang dengar ni macam ni. Saya nak hantar satu jurnal ni, saya dah hantar 2 kali kena reject. Katalah jurnal ni Q1. Okey, kita tukar plan B. Alright, kita buat baik dengan dia. Jadi kita email dengan chief editor, attach kita punya CV, kita volunteer to be dia punya reviewer. So kita start nak terbitkan jurnal dia, jadi reviewer dulu. Okay, dah buat task 1-2 task. Biasanya kalau reviewer ni volunteer, tunggulah. Kalau dia terima kita punya CV tu, dia terima kita jadi reviewer, tunggulah task kita. Tak lama lepas kita dapat task. Okay, task 1 kita review artikel dia, task kedua kita dah review artikel dia. Okay, dah selesai task yang kedua tu, kita email kat dia. Jadi kat sini memang chief editor tahu, dia akan kenal semua reviewer. Okay, so dia pun akan rasa, okay, dia ni 2 kali dah jadi reviewer kita. Sekarang ni dia nak hantar artikel dia. Takkanlah kita nak reject. Kan merajuk, dia tak nak jadi reviewer lagi. Tu strategi juga kan. Jadi reviewer ni bukan dilantik sebenarnya. So kita email je chief editor, kita volunteer to be the reviewer, kita attach CV kita. Itu syarat yang pertama. Okay. Jadi yang kedua, lepas ni dah sampai masa dah, kita tak akan hantar jurnal bukan-bukan. Kebanyakan yang saya hantar jurnal ni, kebanyakan saya jadi reviewer. Dan satu lagi, kalau nak jadi reviewer, jangan review banyak jurnal. Review lah jurnal yang kita akan submit kat jurnal tu. Janganlah jadi review jurnal A, jurnal B, jurnal C, entah apa-apa bidang kan. Jadi penat je kita dapat. Jadi lepas ni smart, review lah jurnal yang kita akan hantar jurnal tu. Kalau boleh, pilihlah jurnal-jurnal yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang ranking tinggi ataupun yang sesuai dengan bidang kita. Commit lah dengan situ, seronok kita. Baca artikel pun bidang-bidang kita. Kita saling mengenali sesiapa yang tulis artikel tu. Walaupun blind review, tapi kita boleh agak dah ni artikel siapa. Okey, di situlah strategi dia. Jadi nasihat saya, review. Kadang-kadang jadi pensyarah ni banyak kena tugas jadi review. Pilihlah beberapa jurnal yang kita review. Tolaklah jurnal yang kita memang tak ada plan nak hantar jurnal kat situ. Jadi kat tu adalah good strategize dia lah. Betul. Ya saya. Sorry nak tanya pasal review tadi tu kan. Okay, so kalau kita nak jadi reviewer tu, jurnal macam top ni, dia kan tengok juga resume kan doktor. Contoh kita mestilah publish Q1, Q2 kan. So kalau kita pun tak ada paper Q1, Q2, dia orang pun tak nak kita jadi reviewer ke macam mana doktor? Simple je, student PhD saya, belum ada doktor pun jadi reviewer lah. Jadi reviewer ni volunteer. Of course lah, hak dia nak terima dan tak terima kita tu hak dia. Jadi kalau tanya saya, tak ada rugi apa-apa pun kan. Kita pun ada ayat standard kita dah kan. So kita pun ada CV kita dah pun. Kita pun email kat dia, email kat chief editor yang kita berminat untuk jadi reviewer. Kan. Jadi kalau tanya saya, kita tak buat dosa pun. Kita just nak beritahu, kita nak bantu dia. Reviewer ni volunteer kan. Volunteer ni kerja ikhlas kan, bukan dia bayar kita pun kalau kita jadi reviewer jurnal dia.
Jadi sebenarnya dia pun ada masalah. Saya tahu sangat saya dalam tim ni. Kita bermasalah nak cari reviewer yang betul-betul boleh buat kerja. Jadi kebanyakan sekarang ni macam saya sendiri pun dapat review saya decline. Dapat review saya decline. So memang tak boleh bagi commit. Jadi masalah jurnal sekarang ni nak dapat orang yang boleh jadi reviewer. Tapi nanti kalau dah dapat reviewer, kita pun kena ikhlas. Contohnya kita main aim jurnal ni. So kalau jadi reviewer, cepatlah. Dia try market. Dia akan try kita. 1-2. Jadi kalau kata Hidayah dapat review tu, jangan lama-lama. Dia bagi sebulan, kita bagi seminggu, kita dah bagi dah. So dia tengok, oh bagus ini, cepat. Dia bagi lagi 2, kita bagi lagi seminggu, cepat. So lepas tu kita baru kita hantar kita punya artikel. Macam itulah. Saya kalau jadi chief editor, itu yang saya buat. Saya akan, oh dia nak jadi reviewer, tak apa. Kita bagi chance, kita bagi dia. Dia 2 bulan, 3 bulan pun senyap. Ni memang tak payah. Jadi kita memang salah satu yang dipanggil sebagai active reviewer adalah yang cepat reply. Tapi janganlah cepat reply tu komen pun simple sangat kan. Jadi komen kita tak kena ada komen lah, tapi fast action lah. Itu strategi dia. Jadi jangan takut untuk kita meminang ataupun menawarkan diri untuk jadi reviewer. Itu hak dia lah. Dia nak tengok kita ni Q1 Q2. Bagi saya Q1 nombor tu memang indikator yang ada, tapi sebenarnya dia orang bermasalah nak cari reviewer. Ramai yang Q1 Q2 ni nak ke jadi reviewer. Kan? Kita ni datang tawarkan diri kita untuk jadi reviewer. Pengalaman saya benda ni bagi saya tak adalah kuat sangat dia nak menolak kita tu. Bagi saya kenapa student master saya, student PhD saya jadi reviewer juga. Kan? Tapi kalau student master saya jaranglah dapat yang best. Tapi yang student PhD saya terkejut. Dia minta dia dapat reviewer. Reviewer jurnal pun dia benda jurnal Elsevier tu. Kebetulan saya tahu artikel tu siapa. Student saya tunjuk. Dia kata jadi reviewer dekat Elsevier. Saya pun tengok artikel. Saya kenal paper ni, profesor ni. Saya pun Google tajuk dia. Bukan apa, kita boleh check sebenarnya. Google tajuk dia tu kita paste kat Google. Kan betul profesor ni. Saya kata kadang-kadang ramai orang tak tahu. Sebenarnya profesor tulis artikel pun reviewer dia adalah student PhD je. Sebab tu kalau you check dekat internet, check dekat Facebook, tengok apa ni Outstanding Elsevier Award. Yang dapat award tu kadang student PhD je. Jadi kenapa? Student PhD pun boleh jadi reviewer. Kan? Apatah kita yang academician ni, yang doktor ni tak boleh jadi reviewer. Okey, untuk syaraf graduat boleh. Tu Khatijah kata kalau kita hantar dekat special issue, katalah berindeks Scopus dengan Web of Science, adakah diiktiraf sebagai syaraf graduat? Diterima. Diterima. Tu Khatijah diterima. Special issue tak ada masalah. Diterima sebagai syarat graduat. Ada soalan lagi? Nanti you combine lah semua yang saya silakan. Saya nak tanya macam saya punya PhD ni saya buat information system ataupun IoT dalam transportation and logistik. Jadi saya punya body of knowledge lebih kepada information system. Jadi tadi saya cuba tengok dalam Elsevier dan adalah jumpa beberapa jurnal. Ada yang transportation dan ada juga yang dalam computer science. Jadi sebab IT ni dia kan interdisciplinary. So macam pendapat doktor, macam elok saya pergi ke jurnal yang macam transportation ke ataupun Okey. Nombor satu Jelana. Banyak you jumpa tu ada tak USAID? Saya baru sebenarnya nak buat doktor belum dia macam inilah. Jadi saya jadi kat student saya contoh dia kan. Saya kata kat student saya, orang doktor dia cadangkan 30. Dia kata 30 tu pun saya tak pernah cite. Jadi siapa yang bermasalah? Kita bermasalah kan dia bermasalah. Kadang-kadang quality citation kita pun tak apa baik. So kadang-kadang kalau tanya saya, kalau nak hantar dekat Elsevier, kita kena search dekat Elsevier, kita kena baca artikel kita dekat Elsevier, kita kena cite Elsevier, baru hantar dekat Elsevier. Tu tips nombor 1 lah. Jadi bila kita dah baca artikel Elsevier dan kita cite dekat Elsevier, katalah cuba kat Elsevier tak dapat. Elsevier bukan bidang IoT. Contoh. So you try pula dekat Taylor. Taylor bila search kat Taylor, banyaklah bidang IoT dekat Taylor. So you pun baca artikel Taylor dan kemudian you cite kat Taylor, kemudian you gunakan suggestion Taylor. Itu saya lebih sesuai lah kat sini. Sebab syarat untuk terbit jurnal ni, kalau you nak hantar dekat Elsevier, you kena banyak cite Elsevier. Kalau nak hantar dekat Taylor, you kena banyak mostly you punya reference dekat Taylor. Itu yang saya kongsikan pada 150 tips tu.
Jadi kalau tanya saya, itu yang kita kena carilah. So kalau multidisiplin, you go to the main lah. Go to the main lah. So macam mana orang nak tahu kat main tu? Orang tengok kat reference. Dia tengok kat reference kita. Reference kita akan represent. Contoh macam student saya, ni cerita tak best lah kan. Bukan student saya dah jadi penilai. So dia register PhD untuk Human Resource Development. Tapi masa Viva, kita tengok kat reference, citation untuk HRD tak banyak. So kita tukar program di masa Viva, dia bukan dapat PhD HRD tapi dapat PhD dalam Education Management. Itu contoh nak beritahu bahawa penilaian dibuat untuk tentukan bidang adalah orang tengok dekat reference. Jadi kalau kita memang bidang ni, katalah kita register PhD dalam bidang apa, make sure kita punya channel kita pun kepada bidang itu. Okay, yang ketiga, Juliana boleh check juga dekat chief editor. Kalau dekat jurnal tu tak provide chief editor, pergi dekat website dia, pergi dekat editor board dia. So tengok nama ketua editor dia siapa. Tengok ketua editor tu pernah tak kita cite dia ataupun kena nampak artikel dia. Kalau kita pernah cite contoh dia, itu bermaksud jurnal yang betul kita nak hantar. Kita kena tengok siapa chief editor. Kalau chief editor tu tak pernah jumpa artikel, kita pun tak pernah cite, saya punya recommend tak payah hantar jurnal tu. Sebab kita kena tahu kat mana sebenar-benarnya artikel ni patut dihantar. Sebab gunakan matching tadi tu, dia cuma cadangkan berdasarkan keywords yang kita gunakan. Berdasarkan keyword tu, dia suggest, dia find, dia matchkan. Supaya dia kan baca berdasarkan teks yang kita wording kita tadi tu, dia akan match. Cuma kalau tanya saya setuju. Kadang-kadang dia bagi ranking tu kena nombor 1, 2, 3, 4. Bukanlah keputusan tu kita buat based pada ranking, dan kita kena buat homework sikit lah, investigate which one yang lebih sesuai. Itu cadangan saya lah Juliana, merujuk pada soalan tu. Okey, terima kasih doktor. Satu lagi doktor, kita tak boleh hantar macam 2 jurnal serentak kan? Kita kena Dia hantar macam ni. satu persatu kan? Kalau saya bukan chief editor, saya bukan editor board, saya reviewer. Kalau reviewer, saya bebas jadi reviewer mana-mana. Katalah saya sebenarnya ada satu jurnal dekat Taylor yang saya biasa jadi reviewer. Saya ada biasa jurnal dekat Emerald, ada jurnal dekat Elsevier contohnya. Katalah you hantar jurnal, kata you dengan saya bidang yang sama. So you hantar Elsevier satu paper, Emerald satu paper. Dua-dua tu hantar kat saya. Dan saya kata kantoi lah, kenapa 2 artikel yang sama saya kena review? Satu daripada Elsevier, satu daripada Emerald. Jadi kalau tanya saya tak recommend sebab nanti kita kena blacklist. Cadangan saya, buatlah banyak artikel. Kalau ada 3 artikel, hantar 3 artikel berlainan. So kalau artikel A kena reject, kita hantar kat B. B reject, hantar kat A. Macam tu tak apa. Tapi kalau kita ada satu artikel, hantar banyak-banyak tempat, nanti kalau kantoi terkena, reviewer yang sama yang baca kena blacklist. Dan satu lagi tak profesional lah sebenarnya. Saya tahu kita macam nak cepat kan, kita masa terhad, jadi kita nak strategize, kita nak hantar 2 tempat yang berbeza, tapi saya tak recommend. Itu salah satu tindakan yang tidak profesional lah. Itu yang saya boleh komen. Tapi kalau orang kata terdesak untuk buat tu, itu sendiri yang buat lah kan. Jadi maksudnya kalau saya tak recommend. Jadi takut kena blacklist lah. Saya bidang saya tak besar. Jadi kalau jurnal pun tak banyak. Jadi kalau saya buat pasal dengan reviewer, reviewer terus menangkap saya lah kan. Katalah dalam bidang saya ni ada 50 orang je. So 50 orang tu jadi reviewer. Jadi kalau seorang reviewer tu dapat detect yang saya ni jenis orang yang tak profesional, jadi macam reputation saya sebagai akademia dalam topik ni macam tak best lah. Dia boleh cerita pula kat negara dia, ni Mamat ni dulu, nama Mamat si Nurul Fazli ni pernah hantar satu jurnal kat 2 tengah tempat, aku aja jadi reviewer. Itu yang aku blacklist dia. Jadi jurnal kalau kena blacklist tak best lah. Itu je pandangan ikhlas saya lah. Kalau tanya saya tak buat yang tu lah. Tapi kalau you nak buat, sendiri tanggung lah. Okay, almost jam pun dah almost dah pukul 10 dah kan. 10 lebih dah 10-4 minit. Saya rasa kita sambung kita punya sesi. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat WhatsApp group. So saya akan respon lah untuk setiap pertanyaan. Saya rasa ramai lagi yang belum explore ni. So nanti kita explore. Try lah pergi kat semua platform ni, 5 platform ni, buatlah kita punya Finder, Suggester, Amateur. Kalau jadi apa-apa halangan dan masalah, nanti kita tanya dekat WhatsApp group. Okay, terima kasih semua. Nanti saya akan bagi rakaman video ni dekat grup. Semoga apa yang kita kongsikan ni dia kena buat semoga mendapat manfaat. Dan salah satu kaedah yang baru, mungkin yang tak pernah buat, kaedah yang baru dalam untuk kita menulis artikel, yang mana kita kena dapatkan jurnal dulu, kemudian kita kena ikut style dia, ikut standard jurnal tu, dan kita submit dekat jurnal tu supaya mendapat satu
satu kejayaan. Jadi yang akhir tadi tu ambil juga sebagai satu peluang jadi reviewer kat jurnal tu. Kita commit lah dengan jurnal. Tak perlu sebab kita pun tak adalah rajin mana kan. So commit lah dengan mana-mana jurnal yang kita nak hantar. Itulah yang kita jadi reviewer. Jadi janganlah kita ni KPI, jadi reviewer sana sini, penyudah aja nanti kita tak boleh bagi commit. Itu je. Kalau tanya saya memang itu yang saya buat sekarang. Saya cuma review beberapa jurnal yang memang saya nak commit dalam tahun ni atau tahun depan. Itu saja. Untuk jurnal-jurnal lain saya decline. Saya kata saya off dulu. Jadi kalau saya plan nak hantar kat jurnal tu, saya akan jadi reviewer. Okay. Okay, terima kasih semua. Semoga ilmu yang ini dapat manfaat kan, dipermudahkan segala urusan dan sukses lah untuk terbit di artikel jurnal Perindeks Web of Science and Scopus insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam. Terima kasih Doktor. Sama, terima kasih.